Najib dipenjarakan. Ketika Datuk Najib masa dulu dia macam dianiaya kan, dia disingkirkan ataupun dia tarik diri daripada Presiden UMNO, dia bersendirian. Kita cuba nak hibur-hiburkan dia, nak bagi dia happy, tak nak bagi dia rasa sedih, kecewa, sampai dia kata mana rakan-rakan aku, mana rakan seperjuangan, tak ada. Tapi tak apa, kita kata kami ini adalah rakyat-rakyat ini yang sentiasa setia bersama dengan dia. Kita cuba nak bagi dia happy, kita suruh dia nyanyi, suruh dia bercerita, gelak ketawa dengan kita, nak bagi dia happy. Bayangkan masa kemerdekaan dahulu kan, bila tahun 2018 bulan Ogos merdeka kan, biasanya Datuk Najib dia sebagai Perdana Menteri, saya rasa yang mantan Perdana Menteri sepatutnya dia beri penghormatan untuk hadir, tapi tak, mereka menghukum dia sejak awal lagi, belum apa-apa lagi dia dah dikenakan pertuduhan. Sebab jadi kita rancang untuk bersama dengan Datuk Najib di hari kemerdekaan, kita buat sesama kita supaya bagi dia happy. Saya ingat setiap kali kalau saya bersama dengan rakan lain anjurkan program untuk Datuk Najib, kita suruh dia happy, suruh dia nyanyi juga. Suruh dia tenangkan. Kita tahu di hati dia tu macam mana kan, dan bagaimana kerajaan Mahathir ketika itu buat dia kan. Begitu juga dengan rakan-rakan dia yang menghina, mencerca dia. Kita nak bagi dia happy, itu je, bukan apa pun. Kadang-kadang kalau anda melihat Datuk Seri Najib, dia nyanyi lagu-lagu yang dia suka, kita bagi dia happy lah. Antara lagu yang dia suka tu lagu The Young Ones, kan, lagu tu kan, kita bagi dia happy. Kesian kat dia, naya dia, dia betul-betul seorang pemimpin yang diinaya lah bagi saya. Bayangkan hari pertama bulan Ramadan, boleh tu buat rush kat rumah dia. Kejam betul saya tengok, kejam betul lah. Tak ada macam kerajaan apa kejadah yang tak berakal langsung kan, tak berakal langsung buat seorang pemimpin sampai macam tu langsung. Lepas tu 2 hari lepas kita tahu arwah kepada ibu Datuk Seri Najib meninggal dunia, dah 2 tahun dah. Kita bayangkan di rumah arwah tu sendiri pun dipecahkan siling. Apa yang diorang cari pun saya tak tahulah. Apa yang diorang cari kat siling tu pun tak tahu. Ini semua ketika itu Perdana Menteri dia Mahathir dan juga Menteri Dalam Negeri Muhyiddin, tak apa benda lah yang masalahnya diorang ni. Dahsyat betul. Sebab tu kita minta Datuk Seri Najib dapat keadilan yang sebenar-benarnya. Lari tajuk sikit bagi saya hari ni. Kalau siapa-siapa nak masuk WC pun tak ada masalah. Tajuk live saya hari ni saya dah tulis tadi, saya takut saya lupa, saya tulis kat sini juga. Perjanjian Persefahaman Kerajaan Perpaduan untuk selamatkan Anwar. Ramai yang kata untuk selamatkan Anwar ke? Benci dah saya nak cakap ni. Tapi saya suka kalau ada orang yang mau tanya soalan tu masuk live WC, ataupun yang anda rasa macam tu, ataupun nak hantam saya pun tak kisah. Saya lebih suka macam tu. Sebab senang lagi, mudah saya nak bagi pencerahan. Sebab sebentar tadi saya kata, saya pun ada dapat panggilan jauh daripada utara pun ada. Daripada utara. Dia itu saya minta kalau boleh, saya kata kat dia, kalau boleh datanglah masuk WC hari ni. Banyak yang dia bercerita, yang dia cakap yang sebenarnya dia tak berapa bersetuju dengan adanya perjanjian persefahaman kerajaan perpaduan ini di antara ketua-ketua parti. Dia tak setuju, dia kata. Tapi saya kata, kau cakap dengan aku susah juga, aku ada pandangan aku, engkau ada pandangan kau kan. Jadi kau cakap dalam sini, kita tengok reaksi sahabat-sahabat kita yang mendengar live ini, apa reaksi mereka. Di situ kita boleh nilaikan. Okey, Mat Saril kata tengok World Cup lah Atok, tak habis-habis politik. Okey, engkau pergi tengok World Cup. Aku boleh ban kau teruslah, senang cerita, ataupun block kau terus. Okey, kau pergi tengok World Cup, saya dah block kau. Kau nak tengok World Cup, kau pergilah tengok World Cup. Kau tak payah nak maki hamun kat sini kan. Saya block. Muhammad Zaril Anwar Sulaiman, dia kata tengok World Cup lah Atok, tak habis-habis politik. Okey lah, kau pergi tengok, kau keluar kan. Masuk kat sini dengan tak ada cara adab. Kau sukalah. Ada orang suka tengok, ada orang tak suka tengok. Ada orang suka naik basikal, ada yang suka tengok cycling, ada yang suka tengok wrestling, ada yang suka tengok swimming, ada yang suka tengok World Cup.
Okey lah. Tengok je lah. Tak ada siapa halang. Di dunia ni apa kebebasan. Kau boleh buat apa saja yang kau suka. Aku boleh buat apa yang juga yang aku suka. Janganlah tiba-tiba kau masuk sini. Aku tak kenal siapa kau. Kau tiba-tiba kau nak kutuk aku. Nak maki aku. Nak kata tak habis berpolitik. Pergi mampus lah dengan kau. Anis Maksum. Apa khabar Anis? Kata nak kontak saya. Tak kontak pun. Assalamualaikum sahabat raja. Bijaksana Presiden tak sertai Kabinet Keluarga Malaysia. Lepas tu, now Presiden, timbalan Presiden jadi timbalan Perdana Menteri dan Datuk Seri Razak now sekarang ni Perdana Menteri. Mantan Ketua Pemuda, mantan Ketua Pemuda dan mantan timbalan Perdana Menteri, Finance Minister gandingan. Ya. Tapi kita tengok bagaimana pihak-pihak yang tak ada kaitan, yang tak ada kepentingan yang sibuk bising, terutamanya daripada Parti Bersatu, terutamanya daripada PN, sibuk. Apa yang dia buat kita tak peduli pun. Ketika di zaman kerajaan PN dulu, apa perjanjian yang dia tak buat? Main sorok-sorok lagi. Lepas tu kan, bila kita nak tengok apa perjanjian, tak nak tunjuk. Lepas tu tunjuk sekerat-sekerat, tunjuk satu-satu. Apa kejadah punya perjanjian, kita pun tak tahu. Ini yang sangat bahaya. Sekurang-kurangnya kita tengok perjanjian yang termaktub sekarang ni, kita nampaklah hitam putih dia, kita nampak daripada A to Z lah, daripada mula sampai penghujung. Kita baca semua. Kalau kita setuju tak setuju, mudah kita nak komen. Ini perjanjian di antara Ismail Sabri dan Muhyiddin ketika itu. Kita tak tahu, sampai sudah kita tak tahu sepenuhnya. Mula kita dengar. Bila kita dengar, kita cakap-cakap, orang macam tak percaya. Lepas tu terkeluar sikit-sikit. Tercerita. Lepas tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tak ada. Lepas tu 10, 11. Tak apa benda punya perjanjian. Nak sembunyi-sembunyikan dengan kita. Ini hal negara tau. Bukan hal perjanjian antara diorang tu untuk kepentingan diorang. Ini untuk kepentingan negara. Bahaya tu perjanjian kalau yang macam tu. Nak dirahsia-rahsiakan kepada rakyat semua. Bukan sekadar rahsia kepada rakyat. Rahsia kepada mereka-mereka yang dalam kerajaan pun. Ramai yang tak tahu. Gila ke apa punya kerajaan PN dan PN 2.0. Kan? Tak apa-apa perjanjian. Lepas tu ada juga perjanjian bersama dengan MOU dengan pembangkang ketika itu. Itu pun kita tak dapat tengok. Kan? Yang kita tahu ialah perjanjian itu akan terbatal penghujung bulan 7. Masa tahun ni lah kan. Macam tu je kita dengar. Kita tahu macam tu je. Kita ingat rakyat ni apa? Kena ikut dia apa yang diorang punya buat. Sampai kita tak boleh nak tahu apa satu benda kejadah apa yang diorang buat. Mana boleh macam tu? Okay, sahabat, terima kasih Kitty Live. Tolong share. Saya tengok ada seorang ni nak berisi dengan saya, tapi saya tak kenal. Daud Abdul Razak. Betul ke Daud? Nak bisi dengan saya. Tapi kalau boleh siapa-siapa yang biasa bisi dengan saya, masuklah dulu. Seronok kalau ada siapa yang mau tanyalah. Contoh je macam tadi, ada panggilan petang tadi. Ada panggilan. Saya cakap saya minta dia suruh datang bukan datang lah untuk berisi, tapi dia berani tak berani. Saya rasa mungkin ya, tak tahulah. Apa yang disebut tadi, dia kata dia adalah mantan ketua wanita PKR Pulau Pinang. Dia telefon saya. Dia kata dia adalah mantan ketua wanita Pulau Pinang. Dia dah keluar PKR lah sebab mantan lah kan. Kan. Jadi dia kata dia tak setuju dengan perjanjian ni lah, perjanjian yang saya tulis tadi itulah. Perjanjian persefahaman kerajaan perpaduan inilah. Dia kata ini semua untuk selamatkan Tengku Anwar Ibrahim ni, dia kata. Banyak jugalah dia bercakap, tapi saya kata masa tu saya tengah makan dekat kenduri ada bunyi muzik sikit bising, tapi banyak jugalah sebab saya pakai earphone, saya dapat dengar apa yang dia cakap. Saya kata datang dalam live ni cakap lah, saya bagi ruang untuk anda bercakap, tapi terpulanglah
kita tengok reaksi komen-komen rakan-rakan kita yang anda-anda ni semua macam mana, ataupun saya pun nak komen jugalah. Kalau saya setuju, saya kata setuju. Kalau tak setuju, tak setuju lah. Dia tanya saya, boleh ke buat perjanjian macam tu? Kan, apa semua. Tapi tak apalah, nanti kita pergi ke situ lah. Tapi saya suka kalau anda yang mana rasa tak setuju dengan perjanjian ini, ataupun anda pihak daripada PN lah, senang cerita, masuk live lah. Tak payah nak gebang kat luar, tak payah nak cakap tukar tajuk lah, cakap pasal LCSA pergi mabuk. Ini tajuk kita, engkau siapa nak tentukan apa yang aku nak cakap? Kan, janganlah jadi bodoh. Kan, tajuk aku ini, masuklah. Okey, tak apa. Tak apa, saya rehat, bagi tenang sikit. Saya nak baca komen. Nak agak visi, tapi nak bercakap tak berapa sangat. Bulan terang. Okey, saya ajar anda. Saya bagi tahu anda rahsia dia. Mana ada bulan terang? Mana bulan terang tadi? Aduh, okey, nak juga visi, tapi nak bercakap tak berapa sangat. Selesa ujung jari je. Macam ni. Ikhlas saya kata. Percayalah apa yang saya cakap ni. Sebenarnya ada banyak yang mahu anda perkatakan. Percayalah. Ada banyak. Saya ni pernah buat motivasi tentang benda-benda macam ni. Ada banyak sebenarnya dalam diri anda yang mahu luahkan. Tetapi macam pada siapa nak diperdengarkan. Dan lebih mudah lagi anda bercakap bila ada orang yang bertanya, dan anda lebih mudah anda nak luahkan. Jadi anda boleh masuk visi kat sini, kita bercakap macam santai, sembang santai saja. Bukan maknanya anda masuk mesti bercakap macam secara formal. Contohnya cakap sebaris je dulu. Lepas tu akan ada beberapa baris akan ikut dengan sendirinya. Dengan sendiri. Macam saya live hari ni, saya bagi tajuk je. Bukan jangan nak banding dengan saya ke apa. Maksud dia begini. Macam katalah anda nak kata kita kena bagi sokongan pada Datuk Zahid. Itu je. Anda tak tahu macam mana nak cakap. Anda kata kita kena bagi sokongan pada Datuk Zahid. Saya boleh bagi anda bercakap lebih lagi. Sebab apa? Saya akan tanya, kenapa? Lepas itu akan keluar lah, Datuk Zahid ni, dia itu, ni. Lagipun kita kena jaga UMNO, kena apa ke, itu ni. Habis, saya akan tanya lagi. Habis tu, kalau kita tak jaga Datuk Zahid, apa akan jadi? Macam ni mungkin anda akan cakap, tengoklah, diorang tak jaga Datuk Najib, apa jadi pada UMNO? Tengok apa jadi. Kan, tengok parti-parti lain semua nak tengok UMNO ni jatuh, diorang serang Datuk Seri Najib. Sekarang ni diorang serang Datuk Zahid. Jadi kalau kita tak jaga, siapa nak jaga? Macam itulah. Lepas tu pasti ada banyak lagi yang lain yang akan keluar dari diri anda. Yang masalahnya bagi saya ialah macam mana saya nak stop anda bercakap je lepas tu. Serius saya kata. Sebab banyak benda dalam diri yang sebenarnya anda nak keluarkan. Ikhlas saya kata. Sebab bila saya buat live macam ni ataupun saya buat penulisan, ramai yang tulis komen-komen. Ada yang tulis kata terima kasih kerana anda menulis apa yang sebenarnya tersirat di hati kami ataupun di hati saya. Saya cuma tak tahu macam mana nak cakap, tapi anda telah tulis dan terima kasih. Macam itu. Maknanya ada banyak dalam diri anda nak anda luahkan, tak dapat ke tak kesempayan, tetapi saya boleh tolong anda luahkan. Terima kasih. Kalau anda bersedia untuk masuk live saya ini, saya alu-alukan. Ada komen tadi panjang tadi pada siapa, Lina Ariana. Mereka yang tak setuju tentang MOU itu, mereka lupa ke masa PN jadi kerajaan. Dalam masa itu juga Ismail Sabri, dia juga ada buat MOU bersama dengan pembangkang. Lagi tak pula dia cakap melanggar perlembagaan, tak pula pun dia cakap dia kata bertanyakan kenapa minta sokongan pada pembangkang apa-apa. Itulah dia. Dia pun tak ada bincang. Dia buat keputusan tu, mana dia ada bincang dengan MKT ke apa, tak ada. Dia buat suka dia je. Itulah dia. Yang rakan kita tu, yang saya sebut tadi, ketua wanita PKR Pulau Pinang, mantan, dia kata dia suka ikut live saya, tapi dia nak minta pandangan saya. Dia kata
saya setuju ke apa yang Anwar Ibrahim buat tu? Saya kata kat dia, kalau saya jadi Anwar Ibrahim, saya pun buat macam tu. Ketawa dah juga dia kan. Bukan nak marah. Sebab dia kata dia tak setuju. Saya kata masalahnya, lepas tu dia kata, tak demokratik lah kan. Kita menyekat kebebasan ahli parlimen kita. Kan. Saya kata ini bukan soal sekat tak sekat. Kita dalam tim mana? Kita mesti bergerak secara berpasukan. Kan? Kalau dalam pasukan kita berpecah, kalau tadi yang cakap pasal bola, kalau ada dalam tim kita yang nak skor gol sendiri tu, lebih baik kita keluarkan dia je, semak je. Bahaya, menyusahkan kita. Kita nak satu tim tu semua ada kerjasama pada satu matlamat yang sama. Maksud saya macam tu. Susah. Lepas tu dia kata tak ada kebebasan lah macam tu. Masalah bukan, dia kata Anwar Ibrahim dulu cakap bukan main lagi kan, hak kebebasan bersuara, kebebasan tu ni semua. Saya kata masalah sekarang ni dah berbeza kan. Ahli parlimen pun dah macam pengundi-pengundi kat bawah sini juga. Macam pengundi kat bawah ni juga. Maksud dia macam anak-anak muda ni kan, kau bagi duit aku pangkang kau, kau bagi duit aku pangkang kau. Begitu juga macam ahli parlimen ni. Tak ada beza pun. Cuma nilai duit tu berbeza lah. Jumlah dia tu berbeza. Kan? Ahli parlimen ni pun dia ada harga diri dia. Masuk harga diri tu maksudnya dia pun boleh dijual beli. Tahulah scheme of thing punya cara tu macam mana. Aku bagi kau macam ni, kau sokong aku. Kau bagi kau macam ni, kau sokong aku. Ini dah rosak. Dirosakkan oleh pihak-pihak tertentu dalam politik tanah air kita, di mana sebab itulah termaktubnya bahawa ni atas lompat parti. Sebab adanya orang-orang yang perangai macam tu, yang buat scheme of thing tu kan. Dia suka-suka hati dia. Kalau dia kursi dia tak cukup, dia beli kursi orang lain. Dia boleh buat macam tu kan. Jadi macam mana kita nak stop dia daripada dia buat macam tu? Orang-orang yang macam tu lah. Macam mana kita nak stop daripada dia membeli kursi orang lain? Maknanya dia menarik MP, ahli parlimen daripada parti lawan ke parti dia. Dia tawarkan macam-macam lah. Jadi cara kita nak stop itu kita dah buat atas lompat parti. Tetapi di parlimen ni dia boleh buat lagi. Dengan SD apa semua. Macam mana kita nak stop orang yang macam ni? Dia boleh tawarkan dengan kebendaan, jawatan ke, janji ini, bulan dan bintang, dan manusia ni dia ada harga, ada harga dia. Ada yang manusia harga dia tinggi, ada yang harga dia rendah. Letak situ 10 juta, okey on jadi. Letak situ 5 juta on. Kalau ada yang harga yang tinggi sikit, letak 50 juta. Ada yang tinggi lagi dia nak 100 juta. Kan? Tapi kalau ada orang yang bersedia untuk menawarkan benda tu, perkara itu boleh jadi. Jadi macam mana cara kita nak sekat? Macam mana kita nak sekat supaya perkara itu tidak berlaku? Kan? Ini bukan hal kebebasan bersuara, tetapi hal kebebasan untuk membeli jual beli itu kita nak sekat. Macam mana cara dia? Inilah dia perjanjian yang termaktub di kerajaan perpaduan itu. Kalau kau khianati, kau keluar terus, senang cerita. Kau nak dalam tim ni, kau kena setia dalam tim ni. Kan? Senang macam tu. Jadi senang kita nak bawa. Kusut lah. Tengok macam dalam UMNO sendiri pun, kita nampak kusut. Kan? Orang tak erti nak tunjuk respect pada Presiden. Masing-masing nak tunjuk kehebatan dia. Kan? Tikam sana, tikam sini. Bergaduh sana, bergaduh sini dalam... Kan? Paksa Presiden suruh letak jawatan. Tujuan dia bukan untuk kemakmuran, untuk apa pun. Tak ada. Tujuan dia ialah dia orang nak jawatan tu. Itu yang tak eloknya. Kan? Kita dalam perlembagaan UMNO dah tulis dah. Nak jawatan, tunggu waktu pemilihan. Kan? Tak sempat-sempat. Kalah je ini, besok dah kecoh. Suruh letak jawatan. Kan? Sebab apa? Diorang nampak itulah peluangnya untuk diorang untuk merampas jawatan tu.
Tak elok. Saya nampak apa yang Anwar Ibrahim lakukan itu memanglah nampak macam orang nak kata diktator dalam tu ke apa kan, tapi sebagai ketua dia kena tegas. Dia kena bagi tahu nak dalam kumpulan ini syarat-syarat dia. Kau tak suka, kau belah. Senang cerita. Kan? Sebab kita nak fokus kepada pentadbiran negara, bukan nak fokus kepada nak bergaduh-gaduh, bertikam-tikam, nak burukkan ni, nak burukkan orang ni, nak burukkan orang ni sesama mereka dalam kerajaan, kan? Nak berkomplot, nanti ada tim ni, ada tim tu, tim ni dalam kerajaan, kan? Hancurlah. Begitu juga kalau parti UMNO ada, STU PKR ada, lepas tu nak berperang-perang sama dia orang pun, akhirnya yang menjadi mangsanya ialah rakyat, kan? Kalau orang politik asyik bergaduh, asyik bertikam sama dia orang, bila masanya dia nak fokus untuk rakyat, kan? Biarlah. Kalau pemimpin tu diberi kawalan yang ketat, biarlah dia orang. Kalau ianya untuk kebaikan kita semua, kenapa tak, kan? Kenapa tak? Kan? Sebab kita dah melalui zaman PH dahulu yang 22 bulan, zaman PN, kerana tak ada kawalan yang ketat, orang ni tikam orang ni, lepas tu ada masuk pintu belakang, pintu depan, masuk ke bumbung lah, ada langkah Sheraton lah, itulah ini, SD sana, SD sini. Sudahnya 4 tahun lebih, apa benda yang diorang buat untuk negara? Yang kita nampak semua projek-projek Tok Senajib je, kan, yang masih berjalan. Diorang punya projek apa? Apa ada? Tak ada. Perangai tu diorang nak bawa lagi sampai ke penggal yang sekarang ni, PRU 15. Sudahlah. Tinggalkanlah benda tu, kan? Cukuplah. Zaman tu patutnya kita dah stop. Jadi apa yang Anwar Ibrahim lakukan untuk kerajaan perpaduan ini, mereka yang menyokong kerajaan perpaduan, yang bersama kerajaan perpaduan, kalau kau nak perangai macam tu, kau pergi join Muhyiddin. Senang cerita. Kan? Orang yang Muhyiddin dia yang suka macam tu. Kita tak mau. Kita nak fokus kepada pentadbiran, urus tadbir negara ini. Itu yang lebih penting sebenarnya. Betul tak? Kalau tak setuju, masuk live. Saya nak dengar pandangan anda. BMCom. Betul ke? Ada komen. Setuju dengan perjanjian tu demi kestabilan politik dan rakyat agar tidak terjadi kerajaan 22 bulan dan 70 bulan, sekurang-kurangnya hingga PRU 16. Betul lah. Tapi yang penting juga bila kerajaan sekarang ini yang tak mahu lepaskan kuasanya sehingga hujung penggal, kita harap kerajaan ini laksanakanlah tanggungjawab dengan sebaik-baik mungkin lah. Saya tengok ada juga yang sebut ianya demi kestabilan dan kemakmuran. Betul lah tu. Itulah yang sebenarnya BN kita mahukan, stabil dan makmur. Apa yang dilakukan jika benar ianya untuk kestabilan, apa salahnya? Tetapi pastikan ianya boleh membawa kepada kemakmuran. Dan juga kita harap tidak ada usul-usul yang sebenarnya memberi kepentingan kepada pihak-pihak tertentu sahaja, yang memaksa ahli-ahli parlimen dalam kerajaan akur. Itu tak boleh. Sebelum sesuatu usul dibawa oleh Perdana Menteri, kena bincang, kena dapat restu ataupun di dalam pengetahuan yang lain, dan diberi ruang dan peluang kepada pemimpin parti dalam kerajaan itu untuk memberi pandangan dan juga menegur, kan, sebelum satu usul itu dibawa ke parlimen untuk diluluskan atau tak. Asalkan ianya untuk kepentingan rakyat, untuk kebaikan, usul itu tak semestinya datang daripada Perdana Menteri saja. Mungkin usul itu datang daripada BN ataupun daripada parti-parti yang lain dalam kerajaan, yang membawanya adalah Perdana Menteri. Siapa tahu, kan? Jadi inilah kena ada kerjasama semua pihak dalam kerajaan itu. Dan sudah-sudahlah kita tengok masa dalam kerajaan PH yang lalu, ya, 22 bulan, mereka berkelagah sama diorang. Orang ni tak setuju orang ni tak setuju orang ni musuh dengan orang ni musuh dengan orang tu. Sudahnya kita tengoklah bila PH dengan PN menang besar dalam PRU
baru ni lah. PH dapat 82, PN dapat 73. Sepatutnya parti bersatu yang ada yang menerajai PN itu mudah saja untuk bersama dengan PH, tetapi mereka tak mahu. Sebab apa? Sebab tak sehaluan. Tak sehaluan. Punca tak sehaluan tu bukannya bermula selepas PRU ni. Bukan. Dia berpunca ketika mereka sama-sama dalam PH dulu. Ketika bersatu dan PKR dan PH, DAP dalam kerajaan 22 bulan tu, mereka tak sehaluan. Kan? Apa jadi pada kerajaan tu? 22 bulan je. Kan? Jadi baguslah bagi saya kita cepat belajar daripada kesilapan yang berlaku ketika kerajaan 22 bulan tu ialah apabila parti-parti dalam komponen PH itu berbalah sama diorang, tikam-nikam sama diorang, berebut kuasa sama diorang, dan yang ruginya ialah mereka semua. Bukan itu saja, kita pun rugi, rakyat. Sia-sia je 4 tahun. Apa kita dapat? Apa kerajaan lakukan pada negara? Tak ada apa-apa. Bukan sia-sia saja, rakyat terinaya apabila pemimpin-pemimpin yang tak habis-habis untuk berbalah sama diorang yang menjadi mangsa rakyat. Kan? Pelabur, lari tinggalkan negara, pasaran saham jatuh merudum, nilai wang jatuh, kena pula masa tu COVID lagi, macam-macam berlaku pada tanah air kita. Tapi pemimpin fokus pada perkara yang lain, berbalah sama diorang, tikam-menikam sama diorang, rebut kuasa sama diorang. Permasalahan yang berlaku pada tanah air ni diorang tak pandang langsung, diorang tak peduli pun. Benda itu tak penting sangat pada diorang. Takkan kita nak perkara itu berterusan sampai sekarang ni? Dan mereka daripada Parti Bangkang pada Parti Bersatu ataupun PN itu memanglah diorang kalau boleh nak tengok kerajaan yang ada sekarang ni hancur, pecah. Sebab apa? Sebab diorang gila kuasa, diorang nak jawatan tu, diorang nak kuasa tu. Jawatan Perdana Menteri ke ataupun kuasa tadbir negara ni diorang nak. Jadi kalau boleh diorang nak dalam kerajaan perpaduan ini, diorang nak biarlah berkocak, bergolak dan runtuh, diorang akan tepuk tangan lah. Diorang tak peduli kita, diorang tak peduli rakyat, apa akan jadi pada kita, diorang tak peduli. Diorang dah kaya raya, diorang tak ada masalah, 7 keturunan pun tak ada isu bagi diorang. Diorang dah sakau gila-gila. Jadi diorang yang diorang penting bagi diorang ialah nak lebih kaya lagi, nak lebih berkuasa lagi. Dendam yang tak berkesudahan. Sepatutnya kita mengucapkan terima kasih pada kerajaan perpaduan sekarang ini, termatrinya satu perjanjian yang keras jugalah, ketat jugalah. Gila lah perjanjian tu. Kalau kita tengok, saya baca dari mula sampai habis. 2 kali juga saya cuba kata nak faham betul-betul. Lepas tu saya rujuk pada lain. Tapi yang sedap tu bahagian usul percaya orang undang-undang lah, pembekalan ni. Itu yang bahagian, yang lain-lain tu biasa je lah. Yang lain-lain tu nampak biasa. Macam dia kata bahagian 4 tu A, setiap parti-parti dan pihak-pihak hendaklah mengundi untuk menyokong Perdana Menteri. Setiap parti-parti dan pihak-pihak, maksudnya pihak-pihak tu, parti tu macam parti PAS, parti tu kan dalam kerajaan tu macam parti apa, UMNO ke, BN ke, PH ke, ataupun daripada Sabah tu semua, mestilah mengundi untuk menyokong Perdana Menteri. Dia tulis tu parti-parti dan pihak-pihak ni sebab ada juga daripada parti bebas yang menyokong kerajaan. Dalam usul-usul berkaitan dengan usul percaya, pembekalan dan apa-apa untuk membentuk prosedur yang mempunyai kesan kepada keabsahan kerajaan persekutuan. Itulah dia, itu bagus. Sebab kita tak mahu bila ada usul percaya je, tengoklah apa yang berlaku macam pembentangan SOSMA itu ke, kan? Ke apa ke? Kan? Tiba-tiba tak lulus. Di Parlimen. Tak lepas. Kecewa tak? Susah payah pergi buat. Lepas tu tak tak menang. Kalah di Parlimen. Sebab apa? Sebab inilah dia
ada yang tikam daripada belakang. Kononnya ada MOU ketika itu dengan pembangkang mesti kena sokong, tapi pembangkang tak sokong. Bila tak sokong, apa jadi? Kan, undang-undang tu tak dapat dilaksanakan. Rugilah, benda yang baik tak dapat dilaksanakan. Bayangkan katalah sekarang ni nak bentangkan undang-undang lempat parti, tetapi dalam parti sendiri, dalam kerajaan sendiri ada yang bercanggah pendapat, tak sependapat, akhirnya tak dapat dilaksanakan. Kita tak boleh macam tu. Kita kena bergerak sebagai satu pasukan lah. Itulah gunanya mesyuarat, gunanya ada macam pengerusi. Kita tak dapat menyantuni semua, kan? Tetapi kita ambil suara majoriti, suara yang telah dipersetujui, dan kita ambil keputusan itu sebagai mewakili keputusan kerajaan untuk membentangkan di parlimen itu nantilah. Macam tu. Faham? Ada 3 orang nak visi dengan saya, tapi saya tak berani nak masuk. Ismail, Roma, Asri, Muhammad, Daud, Abdul Razak. Saya minta sesiapa yang biasa visi dengan saya boleh masuk tak? Seperti biasa, Radia Jangat tadi saya tengok ada mereka yang Radia Jangat, tolong masuk Radia. Kau masuk dulu, lepas tu kau boleh keluar, lepas tu kita bagi rakan-rakan yang lain masuk. Saya takut kalau saya invite yang siapa-siapa kat sini tak masuk, nanti suara saya hilang. Ataupun yang betul-betul nak bervisi dengan saya ni, Daud, Abdul Razak, Asri Muhammad, Ismail Omar, kalau betul nak bervisi, tolong komen kat sini. Ya, saya memang nak bervisi ke apa. Saya boleh. Sebab saya lebih suka begitu. Saya nak dengar pandangan anda juga. Keras. Ada 4 orang lagi nak masuk. Siapa dia? Oh, Radia. Okey, saya accept lah. Radia, jangan. Saya accept kau dululah. Thank you. Anda ni macam lama. Masuk, Radia. Assalamualaikum, Raja. Waalaikumsalam. Pakai topi terus jadi muda. Tengah buat apa tu? Tengah buat arrow, Tunjuk. Cerita sikit pasal arrow ni, sedikit kongsi sikit. Dia ada berapa pound, untuk jarak berapa, untuk tension tali berapa, boleh kongsi tak sikit? Ini arrow kayu, arrow natural. Arrow natural ni arrow kayu. Biasanya pemanah-pemanah pemanah-pemanah yang akan pergi ke luar negara, biasanya ke Turki, Kazakhstan, ke luar negara, dia akan gunakan arrow kayu. So jadi pemanah-pemanah Malaysia wajib guna arrow kayu. So kita akan buat selection. Fiber tak boleh Fiber tak boleh lah, carbon tak boleh. Itu moden. Ini itu sebagai alatan moden. Sekarang ni alatan tradisional kena tradisional. Okey. Kalau nak pergi luar negara, kena main arrow kayu. Kena belajar. Apa yang kau buat tu? Kayu pine, maksudnya kayu pine, kayu tiada, kayu spruce. Tengok kayu semua tu. Dia banyak kelebihan lah. Bukan dia diwajibkan mesti kena pakai arrow kayu. Tak boleh ada carbon. Carbon tu dah kira moden. Kalau nak tanding luar negara. Apa kelebihan dia? Ada tahan sikit, ada yang kurang tahan, ada yang lembut, ada yang ringan. Bergantung pada jenis kayu lah. Tapi saya memang buat pemanah-pemanah Malaysia yang akan keluar negara, biasanya saya akan buat lah. Hebat. Memang saya, diorang kecil saya lah. Tunjuk lagi sekali panah tu. Ya. Kau ada tempat sasar tak yang kau boleh tunjuk sekarang kau manah? Pakai tu. Sasar. Ini Turki. Ini Okey. Turki. Ini Turki punya format. Ya ke? Ini ada kayu yang dah siap lah. Hebat. Ya, tu. Satu set tu berapa panah ada? Kalau arrow carbon biasanya 200 lebih lah, 220 plus. Kalau arrow kayu 300 setengah. Kau tak buat carbon kayu kan?
Kau buat karbon ke kayu? Kayu. Karbon senang je. Karbon dah ready made. Kayu ni Okey. kena custom made. Kayu yang Okey. custom made, kalau kayu yang ready made tu, dia tak apa cantik, dia tak sama tau. Dari segi spine, kelenturan dia tak sama berat, tak sama lain-lain. Kayu Okey. custom made ni, kayu custom made ni memang hampir seragam lah. Dia macam karbon juga, dia akan grouping tau. Kalau pemanah tu hebat akan grouping. Alhamdulillah lah. Okey, besok saya ada game ni, besok. Saya masih ingat. Malam cakap. Saya kru. Application pada aku. Ya. Sekejap lah. Kalau aku ada kena attend kenduri, majlis pernikahan. Kalau sempat aku datang lah. Besok start pukul apa? Pagi pukul 9 sampai pukul 4 lebih kurang lah. Kalau ada masa singgah lah. InsyaAllah. Raja ada masa singgah, nak tengok suasana dia tu. Ada 40 target, 39 target bar. Dia bukan berkuda ni Ya? Bukan. Dia statik. Bukan. Okey. Jarak dia 50 meter. 50 meter, 40 meter, 30 meter. Jarak dia. Saya pernah masuk Spartan, memanah Spartan. Berlari memanah, merangkak memanah. Itu macam dinamik lah. Dinamik macam itu lain. Ini statik. Datanglah tengok suasana dia. InsyaAllah. Jangan kejap, tak apa. InsyaAllah. Ya. Okey, Raja. Terima kasih. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum. Yes, minta maaf sahabat lah. Saya minta Rider Jenggot ni rakan saya. Kita ni aktif dalam minat yang sama dalam berkuda memanah ni. Jadi saya percaya dia akan masuk. Saya kenal dia. Okey. Jadi siapa-siapa yang sebenarnya rasa nak masuk VC boleh masuk VC lah sekarang ni. Request je lah. Tapi saya bercerita sikit lah. Okey. Dalam usul percaya orang undang-undang pembekalan tu, dia kata setiap parti-parti dan pihak-pihak hendaklah memastikan bahawa setiap ahli parlimen mereka mengundi menurut klausa 4A yang saya sebut tadi lah. Mesti kena sokong apa yang usul yang dibawakan oleh Perdana Menteri. Jadi kegagalan ataupun keengganan atau kecuaian dari berbuat demikian hendaklah diambil kira sebagai pelanggaran tanggungjawab ahli parlimen secara individu kepada parti itu. Tidak. Jadi yang dianggap sebagai perletakan jawatan, dia dianggap sebagai perletakan jawatan dan atau pemberhentian daripada menjadi ahli parlimen. Dia sampai macam tu. Dan bahawa kerusi beliau dikosongkan dalam kerangka maksud artikel 49A kurungan 1 itu daripada Akta Lompat Parti itu, Perlembagaan Persekutuan. Parti ahli parlimen tersebut, parti daripada ahli parlimen tersebut hendaklah mengeluarkan notis kepada Yang Pertuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat atas mengosongkan atas pengosongan tersebut menurut artikel 49A kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan untuk memberi notis kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mengadakan pilihan kecil. Itu dia. Gila babi ni aku tak lah. Gila babi lah. Kan? Sampai macam tu. Maksudnya, kalau usul yang dibawa oleh Perdana Menteri itu, mereka yang dalam kerajaan bawah badan itu, di parlimen itu anda tak, yang anda hadir lah bagi saya yang hadir. Kalau yang tak hadir MC tu, yang MC 21 hari tak tahulah kan. Yang MC ke tak sihat, tak boleh hadir tu lain cerita lah kan. Yang hadir tu, dia mungkin dia kata saya berkecuali ataupun saya tidak menyokong, secara automatik dianggap sebagai keluar. Macam ni lah. Saya baca ni sekali. Secara automatik dianggap sebagai peletakan jawatan. Sebagai ahli parlimen. Apa komen anda tentang itu? Ismail Omar kata, saya setuju kalau Presiden kita itu tetap menyokong kerajaan padan. Apa yang kita harapkan pada kerajaan padan ini dapat melaksanakan keadilan. Okey, saya tengok Ismail Omar tadi ada request untuk betul ke tak tahu lah, saya accept. Ismail Omar, boleh masuk live. Saya invite anda sekarang. Saya nak dengar pandangan daripada anda. Kita bincang-bincang je lah. Saya invite.
Masuk Boleh masuk tak? Sekejap Oh, si Rahman dah tak nak masuk. Okey, saya cuba invite yang lain lah. Saya tak tahu. Daud Abdul Razak. Apakah anda juga tersalah tekan? Ketat penjanjian tu Terry Bogard. Ketat penjanjian tu. 5 tahun tu. 5 tahun tu. Huh, gila. Tak masuk Daud? Kalau tak masuk, saya invite seorang lagi. Lepas tu kita buka pada yang lain lah pula. Saya nak dengar pandangan anda. Selama ni kita dengar live orang lain tu, dia saja yang bercakap pandangan dia. Tapi kita nak dengar pandangan yang lain tentang perkara ini. Daud? 4, 3, 2, 1. Daud pun tak nak masuk Betul lah. Okay, saya invite seorang lagi Asri Muhammad. Macam mana anda ni semua request nak VC tapi tak jadi pula nak masuk. Asri Muhammad, saya dah invite. Jangan main-main. Norabiah Ahmad kata sokong sangat-sangat. Baru padan muka semua. Macam tu ke? Kita tengok je lah. Itulah akibatnya politik ni bila dah terlibat dengan politik wang, politik hasutan, politik memfitnah, politik tawar-menawar. Akhirnya pemimpin politik pun pening. Macam mana aku nak kawal budak-budak aku ni? Macam tu kan. No answer juga. Saya invite 3 orang tadi. Nampak? Seorang pun answer. Bayangkan kalau tadi saya invite, dah tentu live saya ni dah hancur dah. Suara saya pun dah hilang. Nasib baik Radha Jengat menyelamatkan kita. Cik Manan Ali, mari masuk live. Cik Manan. Saya invite anda macam. Boleh tak? Telah detailkan dalam live bersama dengan RJR berkenaan usul undi percaya ini lebih jelas. Itu peguam Hanif Katri itu dia pro mana? Peguam ni kita kena tengok juga macam itulah dia. Jika anda tengok peguam yang bercakap tu dia pro kepada Mahathir ke, dia akan cakap pro Mahathir lah. Kalau dia pro pada PN, dia akan cakap pro PN. Kalau peguam tu pro, itu peguam tu pun kita kena hati-hati juga. Kan? Dia sebab dalam politik ni dia ada loophole tau, ada lompangnya. Di mana ada orang yang boleh ambil kesempatan. Dia kata dia boleh masukkan ikut pandangan dia dan ada peguam lain dia akan masukkan untuk pandangan dia orang lain. Sebab undang-undang manusia ni bukan perfect tau. Dia bukan undang-undang Islam tau. Undang-undang manusia ni dia ada lompang dia. Dia ada macam kita grey area. Kawasan yang ruang-ruang yang kelabu lagi. Tak jelas. Apakah pandangan A betul atau B yang betul masih lagi boleh dipertikaikan. Kadang-kadang dalam undang-undang tu ada bahagian yang dia tak sebut, dia terlepas pandang dan orang ambil kesempatan di situ. Termasuk atas lompat parti ni. Saya tengok bila saya baca atas lompat parti ni dia agak ringkas. Mulalah. Contohnya dalam ini juga saya nampak Anwar Ibrahim juga mengambil peluang di situ. Apabila dia kata kalau orang tak menyokong dia, secara automatik terkeluar daripada parti dan juga terkeluar daripada menjadi ahli parlimen. Sebab atas lompat parti membenarkannya.
Tak apalah. Kalau anda yang nak masuk bincang bolehlah. Ah, Kalau anda tak masuk bincang, saya baca komen anda lah. Apa yang anda rasa. Okey, Cik Manan Ali. Saya set lah Cik Manan Ali. Bagus lah Cik Manan Ali ni. Anak jantan. Saya minum sekejap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Apa khabar Yang Mulia Raja? Panggil saya Ra je. Ra. Sebab bila Raja tu dia sama juga Tuan apa semua, dia ada YM kat depan tu. Panggil saya Ra je. Boleh Tak apa. Kalau dah Tuan punya badan cakap macam tu okey je. Saya lebih menghormati apa yang title yang ada tu untuk disebut sebagai perkara yang biasa je. Terima kasih. Macam tu. Ini Yeah. Tuan ada sebut tadi tentang tulisan tu. Boleh jelaskan apa yang tuan maksudkan? Saya dengar tu berdasarkan dia lebih banyak mengulas tentang fakta-fakta. Saya melihat pada penjelasan dia tu tidak bersifat bias. Saya melihat dia sebagai pengamal undang-undang. Jadi pada hemat saya lah, berdasarkan kepada penerangan yang diberikan tu, ianya cukup jelas lah kan, sebab bila sebut MOU, Memorandum of Understanding, yang telah pun dimeterai tu, jadi dia tak boleh overrule dengan apa yang undang-undang sedia ada tu. Jadi itulah sikit. Saya pun tak mau ulas panjang juga. Bagian mana yang overrule tu? Macam mana? Bagian mana yang dimaksudkan overrule? Tak, maksudnya MOU ni dia tak boleh overrule dengan undang-undang lompat parti yang telah pun termaktub. Dia sebut bahawa setiap di kalangan ahli parlimen boleh membuat sokongan dalam bentuk sebagai ahli parlimen, tidak melalui en bloc. Maksudnya dengan sendiri, sama ada nak menyokong ataupun tidak menyokong. Dan akta lompat parti ni tidak membolehkan orang yang tidak menyokong itu terlucut jawatannya sebagai ahli parlimen. Yang terlucut tu ialah bila mana individu ataupun MP berkenaan yang isytihar diri dia lompat parti. Yang tu maka kedudukan dia kena kosongkan MP tu. Itu yang itulah. Dan seperti mana yang saya sebut tadi itulah, maknanya apa yang disebut tu sangat jelas. Dia sangat menyentuh soal itu je, perkara yang berfakta sahaja. Saya tak nampak dalam ulasan dia tu ada bias kerana dia mungkin duduk pada sebelah pihak lain ke apa ke. Sebab saya ikuti Hanif Katri ni lama. Jadi kat situ pun kita kena faham bahawa lawyer practice ni dia ada disiplin dia. Okey, tak apa. Saya pun ikuti lama, sebab tu saya kata dia pro. Ada time kalau dia pro Mahathir, dia pro lah. Kalau pro parti mana, dia banyak kali juga dia berjuang untuk parti-parti tertentu. Jadi bila dia bersuara, katalah kita dengar pandangan daripada peguam daripada Datuk Seri Najib, mestilah dia membela Datuk Seri Najib. Begitulah dia. Jadi kita kena berhati-hati jugalah kerana dalam perlembagaan tu dia ada rompongnya, ada loopholesnya. Jadi masing-masing akan digunakan
kekuatan hujah masing-masing untuk kepentingan masing-masing. Kan? Cuma saya lihat di sini, yang membuatkan Anwar Ibrahim dan juga mereka-mereka yang pemimpin-pemimpin dalam parti itu bersetuju untuk menandatangani, diorang ni bukannya kena paksa pun, kan? Kalau diorang tak nak lah, kan? Bukannya susah pun, kan? Dia kata, kalau macam ni aku tak nak sokong lah kerajaan ni. Boleh pun, bukan tak boleh, tapi diorang setuju. Sebab apa? Diorang nampak ada masalah sikit dalam politik tanah air kita sekarang ni. Macam bila sains ini kita nampak ada tawar-menawar, scheme of things, kan? Aku bagi kau banyak ni, kau sokong aku. Ataupun aku tawarkan kau ni, nanti kalau kita dapat bina kerajaan, kau jadi menteri ni, kau jadi itu ni. Jadi ianya boleh akhirnya memudaratkan nama baik politik tanah air dan juga memudaratkan negara dan rakyat. Yang perkara yang tak habis-habis berlaku zaman sebelum PRU 15 ni, nak bawa sampai ke sini, kita rasa cukup-cukup lah. Jadi mau tak mau kena ikat sikit lah. Kena ada satu tindakan tegas supaya untuk mengelakkan perkara-perkara yang macam ni berlaku. Kalau tak buat macam ni, macam-macam. Kita tengok orang politik ni, hari ni sokong, besok tak. Kadang-kadang saya benci dengar hujah-hujah yang mengatakan politik ni tiada kawan, tiada lawan. Hari ni kita kawan, besok kita lawan. Saya tak suka macam tu. Sebab kita berpolitik ni biarlah ada prinsip, kan, perjuangan. Bukan atas kepentingan diri, besok kita boleh ubah. Hari ni kau maki aku, besok kau jadi kawan aku. Kita maki ni mesti kena ada bersebab. Marah tu bersebab. Sebabnya adalah untuk kepentingan negara dan rakyat, bukan kerana personal. Kan? Kalau kita kata dia ni tak sesuai, okeylah tak sesuai. Tapi kalau ada tawar-menawar yang bukan-bukan, tiba-tiba kita sokong dia pula. Perkara ni bukan boleh berlaku dan sedang berlaku dan banyak berlaku dalam masa tempoh yang baru ni. Kan? Jadi kita dah rasa dah cukup-cukup lah. Kan? Cukup-cukup lah situasi yang sedemikian. Fokus kepada pentadbiran negara. Memang mungkin kalau Hanif Katri kata pandangan dia macam tu, ada juga program daripada pihak-pihak daripada kerajaan berpandangan yang berbeza. Jadi masing-masing ada hujah yang masing-masing. Tapi kita tunggulah apa yang sebenarnya, apakah apa yang perjanjian ini boleh diguna pakai atau tak. Lagi satu saya nak cerita, contohnya macam kita katalah dalam UMNO sendiri, kan, kalau seorang tu bertindak bertentangan dengan prinsip perlembagaan ataupun ketetapan dalam UMNO, kita boleh singkirkan daripada dalam UMNO itu sendiri. Begitu juga, tak ada beza dengan apa yang berlaku dalam kerajaan ini juga. Lebih kurang macam itulah. Kalau kau rasa tak suka, kau nak tikam pemimpin, kau keluar. Kita boleh singkirkan kau keluar. Kan? Kau pergi bertanding, kau masuk parti lain ke apa ke, ataupun kalau tak layak bertanding, itu masalah kau lah. Jadi macam tu. Kena ada garis panduan yang ketat lah. Sekarang inilah. Dulu perkara macam ni tak berlaku sangat. Dulu bila UMNO dalam kerajaan, kita tak ada pun ada perjanjian-perjanjian macam ni. Tapi semuanya sebulat suara. Mudah je. Tapi kemudiannya dah berlaku sikit. Berlaku sikit dalam UMNO. Kita tengok kadang-kadang dalam undi percaya ke tak, tiba-tiba kuli dia kata dia berkecuali. Nampak macam ni, nampak macam tak keseragaman. Walaupun kita kata hak suara masing-masing, tapi duduk bincang lah. Kita bawa suara majoriti untuk parti. Kita undi untuk parti. Jadi kita nak bawa suara parti. Sudah pastilah dalam satu parti itu bukan semua orang sebulat suara. Tapi kita jangan tunjuk sikap kita itu di parlimen. Kita mesti bergerak sebagai satu pasukan. Itulah pandangan saya lah. Mesti kena macam tu. Panjang pula saya cakap. Saya juga melihat apa ni dalam Astro Awani, Profesor Rahayu saya lupa nama dia. Saya melihat apa yang dia terangkan dalam keadaan dia tidak berparti, hujah yang dikeluarkan tu sangat sama dengan lawyer Hanif Katri. Jadi
di situ saya melihatlah kedua-dua batang tubuh ini bersuara atas kapasiti pengamal undang-undang dan berfakta. Jadi kalau kita rujuk kepada mungkin satu pihak kerana dia bias pada pihak ni dan satu pihak yang lain dia bias pada pihak dia, maka dalam suasana ini kita ada individu yang bersifat neutral. Tetapi membahaskan tentang Akta Lompat Parti ni secara apa yang tersurat. Maksudnya di situ tak ada apa-apa niat lain kecuali hanya menyatakan tentang apa klausa-klausa yang ada dalam akta tersebut. Jadi sebab tu saya kata bila saya tengok Hanif Katrin mengemukakan apa-apa yang dalam live dia bersama dengan Regi itu, saya nampak apa yang disebut oleh profesor berkenaan pun tidak berbeza. Jadi kat situlah sebenarnya yang kadang-kadang kita boleh nampak ya, seseorang itu walaupun dia duduk di pihak mana tetapi dalam menyatakan prinsip undang-undang ni dia tak boleh berlainan. Dia tidak boleh berlainan. So kalau saya sebagai Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya pun akan buat benda yang dibuat sekarang, MOU. Kenapa? Sebab dengan MOU itu sebagai satu komitmen dan juga usaha untuk mengekang mana-mana yang berada dalam kerajaan minoriti itu ataupun kerajaan campuran itu ya, untuk berpihak kepada blok kerajaan. Jadi tak salah apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat tu sebagai satu usaha kan. Biasalah macam yang Mulia Raja kata tadi ya, memanglah dengan keadaan politik yang sekarang ini beza dengan UMNO yang solid dulu. UMNO yang solid dulu sebagai sebuah parti yang dominan kerajaan sebelum PRU yang ke-14 dulu. Tapi sekarang ini daripada pelbagai parti yang menyertai kerajaan yang disebut sebagai kerajaan campuran. Saya lebih suka untuk menyebut kerajaan campuran Yang Mulia Raja sebab apa? Sebab saya baca 3 helaian surat daripada istana tu di mana kita juga faham bahawa bila sebut kerajaan perpaduan ini konsep dia tak ada pembangkang. Jadi itulah kenapa saya sebut begitu. So itu dah lagi tajuk. Dah lagi tajuk. Ya. Jadi saya tak penting lah, tak penting. Yang penting ialah kita nak tengok kestabilan kerajaan sekarang. Kalau pandangan tuan kata Hanif Katri, lepas tu yang seorang lagi tu Regi dan juga profesor memang ramai profesor. Kita tengok masa PH dulu mereka menghentam UMNO. Tetapi apabila kerajaan tumbang, UMNO tumbang, PH ambil alih, ada diorang bantu apa-apa? Diorang lah yang menghasut rakyat supaya singkirkan UMNO, singkirkan PN. Tetapi tengok apa jadi pada negara kita, apa yang diorang buat, tak ada apa pun yang diorang bantu. Diorang ni, kadang-kadang ahli-ahli akademik ni, diorang ni kaya dengan teori. Diorang ni mungkin diorang tak pergi di jalanan, diorang tak involve dalam politik secara langsung. Diorang tak rasa. Kan? Kita belajar kat universiti lah, kita skor bagus-bagus, bila kita pergi kerja, sebenarnya apa yang kita belajar tu tak apply sangat pun. Semuanya dah berubah. Kita kena belajar ikut apa yang sepatutnya di on the ground tu. Berbeza. Jadi kata-kata daripada profesor-profesor ni bukan semua kita boleh guna pakai. Mereka ini kononnya rasa diri mereka bijak pandai, tetapi malangnya apabila negara berada dalam keadaan kemelut ke apa, mana mereka ni semua kan. Jadi mereka ini yang banyak menghasut. Apatah lagi kalau kita tengok tertiburnya daripada Anwar Musa itu Muafakat Nasional kan, kita tengok nama-nama mereka yang jadi majlis tertinggi diorang lah tu, banyak profesor dalam tu. Apa motif dia itu semua kan. Sepatutnya mereka ini bersama dalam kerajaan membantu, bukan untuk membedal ya, kononnya diorang ni hebat sangat. Diorang ni patut bantu kerajaan, bantu memulihkan ekonomi, fokus di situ, bukan nak cari salah saja. Kita dah letih dah dengan perbalahan
pertikaman. Tengoklah dulu masa kerajaan PN dulu, masa Ismail Sabri, ada perjanjian yang saya sendiri namakan perjanjian syaitan di antara Ismail Sabri dengan Muhyiddin. Perjanjian tu dia rahsia, tunjuk sikit-sikit, tak bagi tahu kat kita. Itu tak ada pula diorang rasa bersalah apa yang diorang buat tu. Itu lagi hina saya nampak. Sebenarnya kuasa Perdana Menteri itu diikat langsung, tak beri Perdana Menteri untuk buat keputusan, kena ikut telunjuk daripada Perdana Menteri yang sebelum itu, Muhyiddin. Kena apa pun kena bincang dengan dia. Itu sistem apa itu? Apakah ianya tidak melanggar pada perlembagaan? Tak, dia tak ada pun orang nak suarakan tentang itu. Mereka ini patut diorang cerminkan diri orang dululah. Apa yang Anwar Ibrahim cuba lakukan ialah cukup-cukuplah nak membeli ke, nak paksa, nak sembunyi-sembunyi sign SD, nak ada perkiraan-perkiraan di luar, pintu belakang lah, tebuk atap lah. Sudahlah. Apa yang mahu kita fokuskan, mungkin tuan tak menganggapnya ia kerajaan perpaduan. Bagi saya ini adalah satu perpaduan. Perpaduan tu tak semestinya semua orang, tak semestinya tak ada pembangkang. Ini adalah perpaduan, siapa yang nak bersatu padulah. Kan? Kalau ada yang lain tak nak, itu nasib dia lah. Ini siapa yang nak, silakan bersama. Kalau dia orang tak nak, kita tak dipaksa. Asalnya dulu pun PN dengan PH beri tawaran supaya untuk kerajaan, tapi PN tak mau. Jadi yang lain, kita kena muhasabah diri, kena terima hakikatnya, kita kena bersatu padu dah sekarang. Kalau tak ada kerajaan. Jadi itulah yang dimaksudkan perpaduan. Kita kena bersatu padu untuk bina kerajaan. Syukur alhamdulillah kita dapat 148 kursi di situ. Dah sangat baik, dah sangat cantik dapat 2/3. Jadi banyak perkara kalau kita nak bawa usul dalam parlimen ni, perkara-perkara yang baik untuk negara, kena ada dapat undi 2/3. Itu yang sangat yang kita nak. Kita tak mau setiap kali kita pergi tak dapat. Tak, macam dulu nak bentang SOSMA gagal. Sebab apa? Benda yang baik, semua orang konon-konon nak tunjuk kuasa. Tapi kebaikan tu, diorang ketepikan. Yang penting ialah gagalkan. Benda yang baik pun nak digagalkan. Sebab apa? Sebab ini dibawa oleh musuh politik. Bukan kerana ianya untuk kebaikan negara. Tak, itu tak penting bagi diorang. Yang mana dibawa oleh musuh politik, kita gagalkan. Tak bagus itu. Sebab itu kita perlukan 2/3. Apa yang dah ada ni sangat cantik. Cuma kita doa dan kita pantau. Saya yakin UMNO sangat berpengalaman dan dia sentiasa memati dan memantau. Saya yakin dalam hal itu. Anwar Ibrahim pun dia tahu siapa UMNO. Saya rasa dia pun memberi tugas-tugas menteri, jawatan menteri yang penting-penting juga kepada UMNO supaya dapat membantu dia mentadbir negara ini. Itu tidak dapat kita nafikan. Kita harap bukan kita nak UMNO nikah. Semua yang ada dalam kerajaan sekarang ini lakukan yang terbaik untuk membina semula negara yang telah dirosakkan zaman PH sebelum ini dan PN. Jadi itulah yang saya harapkan. Ya. Saya pun mengharapkan begitu Raja, sebab yalah sekarang ini apa yang saya sebut tadi tu berdasarkan kepada ulasan mereka, soal mereka terlibat secara langsung dalam hal-hal pengurusan dan pentadbiran negara itu satu benda yang berbeza. Kita kena fahamlah kan, bila seorang profesor, dia memang academician, dia memang ahli akademik, dan dia bercakap dalam ruang lingkup apa yang dia mahir. Dia begitu je. Soalnya kita tak naklah pertikaikan tentang kewibawaan apa semua, sebab yalah kita kena respect each other lah kan. Sebab yang tu dia pakar, kita memang tak tahu dalam bab itu. Jadi itu stand yang sebaiknya yang kita ada. Namun bila menyentuh soal kerajaan, ialah siapa pun yang bernaung di bawah kerajaan ini, sama ada ianya adalah pembangkang, dianya rakyat semua, dia adalah di bawah kerajaan yang ada, tak ada beza. Jadi apa yang Mulia Raja sebut tadi tu tentang semua rakyat memang nak melihat sesuatu yang baiklah untuk masa depan negara kan. Jadi yang tu saya sependapat je dengan Raja tentang hasrat, sebab kita bercakap dari sudut naluri rakyat.
Memanglah kita nakkan sebuah kerajaan yang stabil, stabil dalam arti kata dari sudut ekonominya, dari sudut kestabilan politiknya, apa semua. Itu pun harapan, saya kira bukan harapan saya saja, bahkan semua orang lah kan. Itulah sikit pandangan. Okeylah, masing-masing ada pendapat dan masing-masing ada hujahnya. Saya harap Tuan sendiri juga cuba dengar pandangan daripada peguam pihak sebelah kerajaan jugalah. Ada juga, saya pun dah dengar berapa, dan kalau tak dengar pun kita boleh hubungi peguam-peguam itu, bincang dengan dia, kan, tengok pandangan supaya ianya nampak lebih adil lagi. Sebab bila kita dengar sebelah pihak, dia jadi macam lain lah. Jadi mungkin saya dengar belah sini, Tuan dengar belah sana. Jadi tak apalah, kita sama-sama berharap ianya dapat diselesaikan. Tengoklah macam mana. Cuma saya tak mahu tengok perkara-perkara macam ni saja yang pihak pembangkang nampak. Kan? Dia kena bawa sebagai pembangkang yang orang kata yang lebih fikir ke hadapan, dia kena tengok perkara-perkara lain. Kan? Apa salahnya kalau dalam satu kerajaan itu mereka kena bersetuju dalam beberapa perkara. Tengoklah, kalau tengok dalam PAS lagi mengarut, kadang-kadang kita tengok sampai boleh cerai talak 3, sampai ke situ begininya. Saya rasa ini apa kejadah punya undang-undang, kan? Apa punya aturan yang orang buat sampai menginaya wanita, kan? Isteri jadi mangsa. Itu lagi saya nampak hina, keji. Tetapi renungkanlah parti sendiri dulu sebelum kita nak perbetulkan yang lain. Saya tengok apa yang cuba dilakukan di sini memang ada baik buruknya, tetapi demi kebaikan negara, demi tanah air kita, baguslah. Dan kita dah letih dah tingkat perbalahan. Terutamanya saya tengok sendiri perkara ini, kenapa? Bila saya tengok UMNO ini, saya rasa macam kecewa sangat. Kerana tiadanya peraturan-peraturan yang sebeginilah ataupun ketegasan yang beginilah, UMNO ni semua pemimpin yang kecil pun dah naik pijak kepala presiden. Kadang-kadang saya rasa macam keterlaluan. Tunjuk adab. Sekurang-kurangnya dalam PAS sendiri tak adalah orang nak orang dalam PAS sendiri nak tunjuk kurang ajar kepada Datuk Haji Hadi. Tetapi Tuan sini nampak dalam UMNO sebagai baru jadi ketua penerangan, bila kalah suruh presiden letak jawatan. Itu satu kebiadaban. Perkara-perkara macam ni kita tak mau tengok berlaku. Perlu bincang. Apa yang cuba Anwar Ibrahim lakukan ialah perkara-perkara apa pun duduk bincang dulu. Jangan tiba-tiba kau bawa kepala kau, aku bawa kepala aku di parlimen. Duduk bincang sesama. Di sini ni kita nampak clause dia ataupun clause lah yang apa kita bincang saja, tapi ada banyak lagi yang lain-lain yang sebenarnya kalau kita baca baru dia bawa kepada perkara yang kita bincang ini. Apa-apa pun perlu dibincangkan dahulu sebelum dibawa diputuskan ataupun dibawa oleh Perdana Menteri. Apa-apa pun perlu dibincang dulu dengan ketua-ketua parti, dan ketua-ketua parti itu bincang dengan ahli-ahli parlimen mereka ataupun dengan yang pemimpin-pemimpin mereka, sama ada setuju tak. Lepas tu diorang ni akan mungkin mesyuarat balik, meeting, diorang akan ambil baik buruknya, pertimbangkan, dan setelah itu diorang rumuskan, diorang bawa satu usul yang mungkin berbeza sedikit untuk memenuhi kehendak semua dalam parti itu. Saya rasa itu yang terbaik, dan yang lain pun dah setuju. Tak payah nak fikir banyak lagi dah, tak payah nak bahas lagi dah dari pihak sini, sebab diorang dah bahas dah dalam ruang lingkup kerajaan itu sendiri. Saya rasa itu dah yang terbaik. Kan? Tak perlu lagi nak tiba-tiba parti dalam kerajaan ni setuju tak kan. Setiap kali usul yang bawa tu kita jadi risau je. Kegagalan SOSMA tu sendiri kita dah nampak, kerana kegagalan pengurusan dalam kerajaan itu sendiri sebenarnya. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Buang masa je kan. Pergi buat satu akta undang-undang yang mungkin baik untuk negara, itu buang masa, buang duit, pergi bentang, lepas tu tak lulus.
Yang menggagalkannya ialah mereka-mereka yang berjanji untuk apa, menyokong. Saya nampak sudah-sudahlah. Perkara macam itu tak pernah berlaku sebelum ni dan tiba-tiba dah berlaku. Kan? Tak pernah berlaku usul yang dibawa oleh kerajaan tidak mendapat sokongan. Itulah kali pertama. Tapi supaya orang kata pisang tidak berbuah 2 kali, perkara itu tak berlaku, kena ada pemantauan. Saya nampak ini jalan terbaik lah. Tak merugikan siapa-siapa pun. Sebab saya yakin ahli-ahli parlimen ni pastilah diberitahu dulu apa-apa dan pergi bersuara. Tak mungkin kita akan dapat sebulat suara dalam semua perkara, tapi kita ambil suara majoriti mungkin di situ. Mungkin Anwar Ibrahim pun dia akan pertimbangkan itu. Dia bukan nak paksa-paksa ikut suka hati dia nak buat. Kita harap macam itulah. Saya harap itu. Saya pun risau juga, cuma saya harap macam itulah. Ya. Apa ni, bila Yang Mulia Raja sebut tentang dalam PAS ni tak ada yang ni dengan apa, dengan presiden, ya. Itulah antara yang kita nampak, ya, perbezaan antara PAS dan UMNO, ya. Ketidakpuashatian itu diluahkan pada publik. Macam PAS ni dia ada medan, bukan kata perbezaan pendapat tu tidak pernah berlaku, ya. Ada, sebab sebagai manusia sudah tentu bukan semua benda yang kita cadangkan itu diterima oleh pihak yang lain, tetapi dari sudut pengurusannya dia very smart. Itu yang saya nampak lah, kan. Sebab tu soal penentangan pada presiden dalam PAS apa semua tu maknanya tak berlaku seperti mana yang dalam UMNO. Sebab inilah antara prinsip yang sepatutnya semua orang kena kan, kena faham, ya, supaya tidak berlakunya banyak hal-hal yang menjadi pertikaian. Dan bila saya tertarik juga apa yang Mulia Raja sebut tentang apa tu MN ni, yang Tan Sri Anwar Musa, ya. Saya juga pada beberapa hari lepas juga berkesempatan mendengar interview bersama dengan Datuk Tun Faisal, yang atas tajuk UMNO gali kubur apa semua, kan. Disebut di situ, ya Allah, saya kata sampai begitu sekali. Dan dalam wawancara tu ada Dr. Azmi yang juga merupakan pensyarah daripada universiti, kan. Jadi hakikatnya yang saya nampak lah, maaf ya Yang Mulia Raja, saya nampak sebenarnya di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO pun dah banyak yang tahan supaya perkara ni tidak menjadi bara. Tapi setakat mana kadang-kadang tu mereka boleh bertahan untuk mempertahankan. Itu yang saya nampak bila ianya begitu, apa orang kata, yelah, inilah susah, pengurusan manusia bukan mudah. Tuan mungkin nampak dalam UMNO di barah, kami nampak dalam PAS parah, kan. Begitu juga, mungkin anda nampak dalam PAS ni cantik, kemas, tetapi bagi kami dalam banyak perkara, walak tu biarlah bertempat. Cuma di dua-dua parti ni ada rompangnya lah. Jangan nampak buruknya di dalam UMNO sahaja. Kita ni ada keterbukaan, cuma ketegasan tu mungkin kurang sedikit. Di dalam PAS tak ada keterbukaan, kan? Ketegasan tu keterlaluan. Itu dah terbalik pula, kan? Sampai kena walak, kena bai'ah, ini dah mengalahkan macam gangster lah pula, kan? Tak ada kebebasan lah. Bila tuan cakap tentang kebebasan, tetapi tak ada sekat. Nak bersuara pun tak berani. Tetapi dalam UMNO pula, mungkin kebebasan tu berlebihan pula. Jadi kedua-duanya kena ada timbang taranya, ada buruk baiknya. Jalan terbaik ialah kesederhanaan. Saya tengok kalau dalam PAS keterlaluan, dalam UMNO terlalu rongga, jadi dua-duanya kena pilih jalan tengah. Jadi tak ada nak kata PAS ni hebat, saya tak nampak begitu. Sebab kadang-kadang susah lah, tak payah sebut, kita dah bercakap banyak tentang PAS sebelum ini.
Dia begini Yang Mulia Raja. Lagi satu sikit lagi. Saya pun tak faham kalau dikata dia Islam, yang saya nak tengok pandangan tuan sendiri kan, apa yang tuan boleh jawab tentang hal ini. Kita tengok ada viral video yang kata wallahi saya akan undi PAS nah duit. Apa pandangan tuan tentang perkara yang macam ni? PAS menghalalkannya? Dia yang tu minta maaf, saya tak nak ulas sebab perkara tu ialah memang ada dalam video tapi situasi setempat tu kita tak tahu macam mana kan. Jadi bagi saya lah macam yang Mulia Raja sebut tadi tu kalau kita berada di satu-satu blok parti, seumpama Yang Mulia Raja duduk dalam UMNO saya duduk dalam PAS jadi sekarang ini kita bercakap tentang manusia ni memang tak sempurna. Yang tu hakikat itu kita harus terima, yang manusia ni tak sempurna. Namun begitu dalam ketidaksempurnaan itu adanya perkara-perkara yang menjadi asas kepada satu-satu perjuangan. Yang tu kita tak boleh nak nafikan sebab apa, prinsip setiap parti, dan sebab itu parti ni dia ada perlembagaan. Dia ada perlembagaan. Untuk mengulas tentang bai'ah apa semua, kita kena faham dulu apa itu bai'ah. Kalau kita tak faham bai'ah, jadi kat situ pun dia satu masalah juga. Apa itu bai'ah? Kita jangan berpertikaikan orang tu faham atau tak. Tuan tak tahu saya faham ke tak, tapi jangan kata kita tak faham. Mungkin ada komen di sini ada sebut bai'ah tu gangster ke lah, di bawah Khalifah Omar kata pun ada bai'ah. Memang saya tahu ada bai'ah. Di semua negara ada undang-undang tapi undang-undang berbeza. Tetapi bai'ah dalam PAS ni sampai boleh lafaz talak 3 itu bai'ah apa kejadah tu. Islam zaman Khalifah Omar dulu dia macam tu ke? Itu yang kita kena fikirkan. Bai'ah kita boleh guna perkataan bai'ah, Islam kita boleh guna perkataan Islam. Tapi kalau sampai bersumpah aku akan pangkal PAS baru bagi duit, Islam apa yang mengajak kita macam tu? Itu yang kita kena perhatikan. Kita guna nama Islam, konon-kononnya kita dah Islam. Kita cakap bai'ah, konon-konon kita dah Islam. Tapi pembawakan tu jauh sangat terpesong. Jadi itu yang kita rasa tak boleh kita nak samakan dengan zaman Khalifah Umar kata kita nak samakan. Tak boleh, tak betul. Bukan macam tu. Kan? Memang kalau dulu ada bai'ah dia orang tu yang macam mana? Cuba bandingkan. Okeylah. Kita bincang sebenarnya dah melalut kepada PAS UMNO. Kita nak cakap pasal perlembagaan, pakai pasal isu untuk apa sebab yelah sebab raja yang buka ruang tu. Jadi bila raja yang buka ruang tu bukan anda. Jadi kita menang kan. Okey, kita gitu. Kita dah bawa ke lain. Mungkin punca pada saya pun tak apalah. Tapi kita dah bawa ke lain dah. Okay. Mungkin tuan tajuk dia perjanjian persefahaman kerajaan perpaduan ini untuk selamatkan Anwar. Apakah anda fikir sedemikian? Yalah, macam yang saya sebut tadilah kalau kita menjurus kepada apa yang tajuk yang Raja angkat tadi tu, sebab itu saya sandarkan apa yang saya dengar daripada Hanif Katri dan juga Profesor Ram Rahayu. Sebab maknanya kedua-dua batang tubuh ini seorang berpartisipasi dan seorang yang bersifat neutral, tetapi hujahnya adalah sama. Jadi itu yang saya nak pergi kepada tajuk yang yang Mulia Raja angkat pada malam ni. Jadi bila melihat kepada keadaan itu, saya tak nampak maknanya kedua-dua itu walaupun berada di posisi masing-masing tetapi berlainan hujah. Jadi pada pendapat saya mereka ini mempunyai prinsip dan disiplin dalam sebagai pengamal undang-undang. Sebagai pengamal undang-undang ni dia tak boleh juga bercakap ikut apa yang tu dia nak cakap kan. Dia mesti kena tertakluk sebab nantinya Jadi tuan dengar juga pandangan daripada
pengamal undang-undang yang berpihak pada kerajaan ini macam mana pula? Baru adil lah. Sebab bagi saya seorang profesor tu dia boleh kata neutral. Saya kenal beberapa diorang cakap neutral, tapi bila kita bincang dengan dia mengakui dia sokong parti ni, sokong parti tu. Cuma dia tak boleh cakap je. Kalau dia cakap nanti dia tak boleh cari makan. Saya ada seorang profesor, dia bukan calang. Tapi Yang Mulia Raja, kalau kita lihat Profesor Ram Rahayu ni, daripada zaman-zaman UMNO dulu pun dia antara yang mengulas. Bukan maknanya benda ni baru. Gitu. Okay, apa? Saya akui, kita terima perbezaan. Cuma cuba dengar pandangan daripada peguam daripada pihak kerajaan juga. Baru adil. Itu satu perkara lah. Lagi satu, bila pergi pada tajuk, ini tajuk ni ada tanda soal tau, question mark tau. Maksudnya perjanjian persamaan kerajaan perpaduan untuk selamatkan UMNO. Soalan tu dia ada tanda question mark. Maknanya apakah benar? Bagi saya tidak. Sebab apa? Ianya untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan UMNO. Untuk apa? Untuk kepentingan UMNO pun. Kan kita lakukan perkara ini bukan untuk UMNO. Kita tahu dalam UMNO dan juga parti lain dia buat bukan untuk UMNO. Tapi semua orang, saya rasa dalam pemimpin politik ni pasti ada juga pemimpin yang dah letih juga. Bukan kita-kita, pemimpin pun dah letih. Ada pemimpin yang ikhlas nak mentadbir negara, beri bakti kepada tanah air. Sebab tu dia masuk politik. Jadi dia dah tak larat lagi dah nak berbalah-balah, tak larat lagi nak berpolitik dah. Cuba kita tengoklah Datuk Seri Zahid sebagai contoh. Dia dah jadi timbalan, kita tengok dia dah mula bekerja ke sana ke sini. Dalam 3-4 hari ni sibuk dia. Apa yang dia lakukan, dia tak ada nak berpolitik, dia tak kisah parti mana. Kalau dia rasa tanggungjawab dia laksanakan. Saya rasa ada pemimpin-pemimpin yang macam tu, tak kira daripada mana parti pun. Saya yakin dalam PN sendiri pun ada pemimpin yang sedemikian. Tapi sudah pasti mereka juga kecewa. Dalam PAS pun ada begitu juga yang nak berbakti pada negara. Tetapi mereka kecewa dengan perselisihan pendapat, yang perebutan kuasa yang tak habis-habis sampai diorang tak ada peluang untuk fokus kepada rakyat. Jadi apa yang kerajaan buat sekarang ini bukan untuk UMNO. Sebenarnya untuk negara kita. Supaya kembali tenang. Kembali tenang daripada perebutan kuasa. Kita dah tak nak dengar dah perebutan kuasa tu. Cukup-cukup lah. Kan? Kalau ada pihak-pihak yang masih lagi nak buat sedemikian, itu biarlah kat dia. Biarlah. Saya dengar pun ramai daripada PN juga pemimpin dah mula tak senang dengan Muhyiddin. Mereka tak selesa dengan cara dendam yang tak kesudahan itu. Kan? Fokus kepada pentadbiran negara. Sepatutnya Muhyiddin kena akur, dia parti yang kedua terbesar, dia sepatutnya ketika itu bersama dalam kerajaan, tetapi dia tak buat keputusan tu. Itu ramai daripada PN yang kecewa, kerana mereka rasa kalau mereka dalam kerajaan macam-macam diorang boleh lakukan. Untuk sekarang ni buang masa je kan, jadi pembangkang tak buat apa-apa, padahal peluang untuk mentadbir negara itu ada. Jadi ramai yang kecewa. Jadi sudah-sudahlah kan, kalau PN memilih untuk jadi pembangkang, jadilah pembangkang. Tapi hal-hal rumah tangga dalam satu parti, dalam satu blok yang lain, jangan campur sangat. Jangan sibuk sangat. Fokus pada parti sendiri. Pembangkang, pembangkanglah. Perjanjian sesama dalam parti itu, mereka. Kalau mereka dah setuju nak macam itu, biarlah mereka. Kita kena hormati pemimpin-pemimpin dalam parti yang dah bersetuju. Kita jangan kata pemimpin itu tak bincang ke tak bincang. Itu kita tak tahu. Saya yakin kalau Datuk Seri Zahid apa saja dia nak buat keputusan, malahan dia nak bersama dengan PH pun, dia sebelum jumpa Anwar dia buat MKT meeting, dia bagi penjelasan dan akhirnya mereka-mereka ini datang turut sama dengan Datuk Syed dalam perjumpaan dengan Anwar itu kan. Jadi tuduhan-tuduhan orang yang tak tahu tu kita jangan ambil peduli. Yang penting ialah pemimpin yang kita pilih, kita bagi kepercayaan pada dia untuk buat keputusan, kita akurlah. Kalau kita rasa dia tak bagus, dalam pemilihan yang akan datang kita pilih yang lain. Itu je. Itulah yang terbaik bagi saya. Okey, terakhir daripada Tuan. Yalah, apa yang Yang Mulia Raja sebut tadi tu, soal agenda MOU sama ada nak menyelamatkan diri atau sebaliknya, yang itu terpulang kepada yang membuat MOU tu. Jadi kita tak boleh baca lah kan. Cumanya
dalam situasi yang ada ini memang Datuk Seri Anwar patut untuk berbuat demikian, supaya keadaan tu lebih terjamin, tidak adanya pengkhianatan di kalangan blok-blok yang berada di peringkat kerajaan. Sememangnya begitulah kan, untuk nak pastikan kestabilan tu. Adapun bila sebut tentang tugasan sebagai timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid Hamidi, ialah sebagai seorang timbalan Perdana Menteri, bila dah bertugas dia tak bolehlah bawa lambang parti kan, sebab konsep federalisme itu melayani semua, kan, sama ada kerajaan yang menyokong ataupun yang bersifat pembangkang, maka itulah yang kita kena hormati kan. Jadi itulah bagi saya, Yang Mulia Raja, tentang tajuk yang Tuan angkat pada malam ni. Yang penting bagi saya lah, kita ni kadang-kadang memberikan pandangan dan pendapat itu janganlah sehingga menggoyah kepada silaturahim di kalangan sesama kita, orang Islam, orang Melayu, semua orang nak melihat kepada suasana yang lebih baik, yang lebih kukuh, terutamanya bangsa kita. Sebab setakat ini yang kita nampak, kita hanya ada satu je lagi kuasa, iaitu kuasa politik. Jadi kalau kecelaruan yang berlaku menyebabkan kita rugi, bangsa kita rugi, maka carilah titik-titik pertemuan. Sampai bila pun kalau nak cari titik perbezaan ni tak selesai lah kan. Sebab tu saya suka dengan live Yang Mulia Raja, tak ada masalah sebab kita harmoni kan. Walaupun perbezaan ideologi, tetapi kita masih lagi boleh bercakap dalam ruang lingkup yang masih beradab dan saling menghormati. Itu yang penting bagi saya. Terima kasih banyak. InsyaAllah mudah-mudahan ada umur lagi untuk ke depan. Komen-komen tu biasalah, ada yang sokong saya, ada sokong tuan, ada yang hentam tuan, ada yang hentam saya, tapi itulah keberanian yang kena untuk pada kawan-kawan kita yang lain yang nak masuk visi, berani bersuara. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu mana dah cikgu itulah. Itulah kita nak tengok contoh Datuk Seri Zahid sendiri kan, bila dalam kerajaan dia dah mula sibuk buat kerja. Tapi kalau saya cakap nanti marah pula cikgu mana nanti kalau kita nak bandingkan dengan Tuan Guru kan, dia jadi duta besar, Perdana Menteri, apa yang dia buat, apa pelaburan yang dia bawa daripada Timur Tengah, apa dia kan, sampai orang kata dia makan gaji buta. Tak apalah, ada satu ketika itu 1 bulan lebih dia tak keluar negara pun, gaji jalan juga kan, padahal dia duta, dia tak pergi ke Timur Tengah lebih 1 bulan, 2 bulan, tapi gaji jalan. Itulah dia. Dunia kan, duit tu duit kita, duit rakyat kan. Okey, terima kasih Feroskan, terima kasih anda setia. Begitu juga ini bagus juga Temizi Tiger, mai masuk live Temizi. Temizi, kita nak dengar pandangan. Janganlah kita kata seorang tu bingai lah, Badrul, tak apalah. Kita doa yang baik-baik lah. Saya pun banyak juga kena maki Amun juga. Tapi memanglah pedih telinga juga kalau kita dengar kan. Kalau kita nak burukkan UMNO tapi PAS sendiri apa kurangnya kan. Macam-macam diorang ni. Boleh kalau siapa nak masuk isi, itulah tajuk kita. Saya suka perbualan yang macam ni. Lagi membuka minda anda-anda semua, sahabat semua. Feroskan, bila nak masuk isi? Bola start pukul apa? Ke dah start ke belum lagi? Pukul 3 nanti kan? Belum start kan? Saya suka bola. Saya memang aktif main bola. Saya pernah jadi top scorer, jangan main tu. Ada piala top scorer, interbank, antara bank, masa kerja dengan bank tu. Banyak cerita. Lain kali saya cerita. Kenangan manis main bola. Faizal mana? Faizal tak, saya ada mesej dia tapi
mungkin dia tidur ke, sibuk ke, tak apalah. Sahabat, dunia orang cerdik tak semestinya bijak. Itulah. Okey, macam rakan kita sebut tadi lah, bila profesor ini cakap, profesor itu cakap, kita dengar pada lagu ni benar tak lagu ni? Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Itu senang cerita. Kalau kita nak tahu satu isu tu, satu permasalahan tu, kita tanya pada rakyat di bawah inilah, kan, pandangan diorang. Kalau kita tanya orang-orang yang di kalangan atasan tu, dia tak nak dengar pandangan orang. Dan dia tak rasa apa permasalahan yang sebenarnya yang dihadapi di bawah ni. Oh, Croatia lead 2-1 Jadi, kadang-kadang pandangan ikhlas daripada bawah sini lebih tepat dan lebih nyata daripada pandangan teori-teori daripada profesor sendiri. Tadi saya dah sebut, ramai profesor yang kita anggap yang dia rasa dia ni neutral ataupun tidak berpihak pada mana-mana parti. Tapi kalau kita bincang, kita duduk, kadang-kadang keluar daripada mulut dia. Sebenarnya saya sokong yang ini, tapi saya tak boleh cakap. Sebab kalau saya cakap nanti habis, saya tak boleh cari makan. Contohnya macam tu. Dia macam tu. Sebab apa saya tak boleh cari makan? Sebab saya sekarang ni makan gaji dengan kerajaan. Dengan kerajaan sekarang ni. Kan? Tapi kalau orang tahu saya tak sokong kerajaan, contoh, orang tahu saya tak sokong kerajaan, habislah saya. Kan? Kena buang kerja nanti. Macam tu. Jadi dia kata dia tak. Ada yang sokong kerajaan pun dia tak nak cakap. Takut nanti jadi isu politik pula. Tak kisahlah. Tapi yang kita nampak sepatutnya profesor-profesor ni bantu kerajaan lah. Jangan duk asyik cari salah je. Bantu. Kalau rasa diri bijak pandai sangat, bantu. Kalau nak dengar pandangan pihak di sebelah bawah ini. Sebab tu saya punya banyak live saya tu, saya namakan DNR, Denyut Nadi Rakyat. Kita di bawah ini dah yang lebih mengetahui apa yang kita rasa. Kan? Kalau yang di atas kata rakyat susah kat bawah, dia tahu tak apa yang kita susah. Apa yang rakyat kat bawah ni susah. Dia pergi tengok, dia rasa satu hari duduk tidur dengan rakyat satu hari tengok, kan, susah tu macam mana, susah petani macam mana, susah nelayan macam mana, susah peladang ke apa semua macam mana. Rakyat kalau tanya, dia boleh cerita. Kita nampak cerita yang penceritaan yang sebenarnya, susah yang macam mana. Jadi bila pemimpin pergi turun bawah tanya rakyat, maka lagi mudah lah dia nak buatkan dasar ataupun dia nak bantu apa yang boleh dia bantu sebenarnya. Jangan tersasar. Tetapi kalau nak tahu masalah pada rakyat, pergi tanya profesor, susah jugalah kan. Kadang-kadang maklumat itu tak tepat pun. Sebab dia lebih pada teori. Teori. Kita itu ini, tapi maklumat yang tepat pergi ke bawah sini. Sebab itulah kita kata pemimpin kena sentiasa bersama rakyat supaya dia tahu permasalahan yang sebenarnya. Begitu juga saya nampak macam kalau tanya saya, rakyat biasa tentang perjanjian ini, saya setuju. Kalau tanya profesor, dia kata oh salah itu, salah ini, salah, nak cari salah kan. Tetapi kenapa saya setuju? Kerana kita dah letih dah perbalahan di peringkat atasan tu, kita nak kerajaan stabil. Cara nak stabil ialah kena paksa diorang disiplinkan diri diorang. Nak ada dalam satu kumpulan tu, kena ada kerjasama. Jangan masing-masing bawa kepala masing-masing. Itu yang membuatkan jadi tak stabil. Porak-poranda dalam satu parti pun jadi porak-poranda. Jadi profesor tak, dia lain. Oh, kita kebebasan bersuara, kebebasan untuk ini, itu, ini. Dia cakap macam tu je. Tetapi kerana kena kebebasan sangat, tengok apa jadi pada negara. Kan? Kadang-kadang kan kalau anda lihat, saya ada baca, negara-negara bukan saya nak suruh macam ni. Tapi untuk pandangan renungan anda lah, negara yang mengamalkan diktator ni kadang-kadang kan, mereka ini lebih boleh bawa negara itu lebih stabil tu, lebih kukuh. Sebab memanglah kita tak suka diktator kan, tetapi orang takut dan orang tunjuk respect. Tetapi yang bawa itu dia kena bawa negara itu ke arah yang untuk kemajuan, ke kebaikan negara lah, bukan kepada keburukan. Tetapi
kita ni lebih pada demokrasi ciptaan daripada Barat. Kita nak ikut bulat-bulat, nak demokrasi lah sangat kan. Sampai golek-golek tengah jalan itu pun semua menghalalkan fitnah, menghalalkan persepsi buruk, itu hak bersuara. Itu dah mengarut dah. Itu dah mengarut sangat dah. Okey, Tamizi Tiger. Saya accept lah. Tak perasan dah kau dah request. Masuk. Assalamualaikum Abang Raja. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sahabat semua dalam live Abang Raja. Cuba letak phone betul. Duduk sekejap ke? Okey. Dengar tak? Senangkan sikit tak? Saya duduk kat kedai member ni malam ni. Kedai dia tutup. Saya duduk kat kedai dia. Salah saya cuba tempat dia. TV. Tak boleh TV slow, kedai. boleh slow. Oh tak boleh ha? Okey tak apa. Adam. Slow sikit boleh tak slow? Saya sudah slow tak? Sudah slow tak? Tu saya ada fikir panjang tadi nak masuk live Abang Raja tu. Pasal duduk kat kedai makan kan. Kedai tutup lah kan. Lepas saya duduk tengok siaran TV apa ni, show ni. Okey, tapi tadi dengar perbincangan tadi apa pandangan? Kita anggap ni daripada grassroots, daripada akar umbi, daripada kita rakyat-rakyat di bawah ini, pandangan kita dengan perjanjian dengan kerajaan perpaduan ni. Kita nak dengar juga pandangan macam mana. Oh, kalau cara pandangan saya lah dalam Menteri Perpaduan ni, dalam kerajaan perpaduan ni, saya tengok okey lah. Bukan kata okey lah, memang sepatutnya lah kita kena ada pendirian sendiri. Dan BN dia bagi sokong pada PS kerana benda tu tepat lah kan, berbanding dengan Pakatan Nasional. Dan kita pun nampak daripada PAU 14 pun kita tahu apa tujuan Tuan Mahathir adakan Parti Bersatu ni, untuk nak ambilkan orang UMNO ni masuk dalam Bersatu. Jadi apabila tengok orang komen dalam ni, saya pun panas juga Abang Raja. Bukan kita tak panas, sebab apa? Saya sendiri pun duduk dalam Parti UMNO, dan kalau saya duduk parti lain, saya akan masuk Parti UMNO. Tapi dah sekarang ni saya duduk parti yang betul dah. UMNO tu memperjuangkan untuk orang Melayu dan agama Islam. Selama 60 tahun kan. Apa yang terjadi pada Najib, orang tak pernah melihat pun kebaikan Najib yang kita dapat setelah PAU 14 sampai PAU 15, tak pun stabil lagi. Masih duduk cakar antara satu. Yang duduk cakar ni bukan bangsa lain tau. Bangsa kita juga. Bangsa Melayu yang beragama Islam. Kerana perbezaan pandangan, pemikiran seseorang individu tu, kerana mendengar daripada orang yang cerdik pandai di atas kelulusan, atas pangkat mereka sebagai profesor. Kita yang bawah ni, walaupun kita tak tahap dengan profesor, tapi kita lebih matang tau Abang Raja. Pasal kita tak kongkong satu-satu benda. Kita lebih bebas berfikir sebenarnya. Kan? Jadi apa salah kalau kita buka minda kita luas untuk mendapat jawapan yang lebih pasti daripada kita dengar daripada percakapan daripada peguam yang pandai putar belik dunia. yang kita boleh percaya dengan mereka, sedangkan kita tahu peguam ni hanya untuk mencari duit aja. Kalau dia menang satu anak buah dia tu, dia akan dapat abuan dalam kes tu. Kita kena buka minda lah kan. Yang salah boleh jadi betul, yang betul pun boleh jadi salah. Benda peguam ni, hakim ni dia dengar cakap peguam, dia tak dengar cakap kita. Dia dengar hujah-hujah peguam saja. Yang baik, yang tak baik, itu atas peguam, atas putar belik dia cakap. Jadi kita sekarang ni kita kena dah boleh buka minda lah. Kita ni dah agama Islam dah. Nabi bawa, Nabi Muhammad SAW ni bawa ni, dia lah orang kata kasih Allah Ta'ala, dia yang terakhir. Kita pegang dia saja lah. Kita tak perlu
Tapi tak Dia apalah. ada, Itu pandangan daripada pihak dia. Tapi Ya. itulah, kita tengok PN ni, kalau buat orang lain macam senang je dia nak cari salah. Yang depa tu dulu, dalam kerajaan kan, tiba-tiba nak akan darurat, gantung parlimen. Lepas tu bila Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, ada perjanjian yang lain pula yang sebenarnya melanggar perlembagaan pun. Dan langsung tak tunjuk adab pada rakyat. Suka-suka hati buat keputusan, suka-suka hati bagi syarat pada Ismail Sabri, kau boleh buat ni, kau tak boleh buat ni, kau boleh buat ni, kau tak boleh buat ni. Siapa mereka? Kan? Buruk mereka tu yang teramat sangat tu diorang tak nampak. Tahu? Kalau nak cari buruk orang lain tu, laju je. Bagi aku setuju macam Ham cakap tu. Kan? Kalau nak ikut cakap peguam, bagi mereka setahun sembang tak habis. Kan? Kita nak tengok kestabilan. Tengoklah macam kes Najib ni dah 4 tahun tak selesai. Kan? Panggil suruh datang saksi, takut pula nak terima, kan? Takut tak boleh nak jawab, kan? Macam tu ke cara, kan? Jadi apa yang kita lihat, apa yang Anwar Ibrahim buat tu, bagi aku setakat ini boleh lah aku setuju, tapi aku tak berani nak kata setuju sepenuhnya lah. Aku takut nanti ada bawa usul-usul yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang kita nak dan ahli parlimen terpaksa kena akur, kan? Jadi tapi Anwar tak boleh buat main dalam hal ni. Katalah dia buat satu usul ICET, kan? Katalah kita terima ICET, kata kan? Yang lain kena ikut, kan? Contohnya yang lain ikut. Kalau tak ikut, hampa kena ni, hampa kena letak jawatan sebagai ahli parlimen. Tetapi Anwar tak boleh fikir macam tu. Sebab apa? Kalau dia nak buat macam itu, kita boleh cadang Tuan Zahid, kita keluar daripada kerajaan sekarang, kan? Ya, betul. Tapi tak tahu pula sebab mungkin dia dalam perjanjian tu ianya sepatutnya 5 tahun, tapi dia tak kata kita tak boleh keluar dalam perjanjian ni. Kita boleh keluar sebenarnya. Ya, maknanya parti keluar, kan? Jadi ada juga untuk keselamatan kita ni, orang Melayu, keselamatan parti UMNO sendiri, BN sendiri, bukan Anwar boleh buat sebarangan lah. Yang tu kita kena jaga juga. Bahaya mana nak tahu dalam PH nanti dia buat usul-usul DAP supaya kita menerima UEC ataupun sistem pembelajaran silibus daripada Taiwan. Boleh siapa lulus sistem pembelajaran tu boleh jadi kaki tangan kerajaan, yang mana kita sendiri tak setuju. Jadi semua orang kena paksa setuju, tak boleh. Jadi kita boleh tarik sokongan pada kerajaan. Tapi saya tahu Anwar Ibrahim pun taklah suka-suka hati nak buat macam tu, kan? Sebab dalam perjanjian tu pun dah ada tertulis apa-apa pun bincang dulu baru bawa, kan? Kalau benda tu tak dapat setujuan majoriti dalam grup dalam kerajaan tu, mungkin dia tidak boleh dibawa ke parlimen, kan? Jadi kena berhati-hati jugalah. Saya setuju, tapi kena sentiasa berhati-hati. Kadang-kadang satu usul tu kita kena siasat betul-betul. Apa motif, apa tujuannya. Kalau perkara itu tiba-tiba kita dengar usul baru yang kita tak pernah dengar, kan? Kena hati-hati. Itulah Baraja, politik ni dia macam tu lah. Kalau kita faham yang politik, kita tak perlu pening, Baraja, kan? Selagi dia tak bertentangan dengan agama Islam, kita boleh ikut dia. Tapi kalau dia dah menentangkan agama Islam, orang Islam akan tentang. Macam mana akses yang berlaku PRU 14 tu, berapa juta yang turun di Kuala Lumpur, Baraja. Kan? Itu tak habis lagi tu orang Melayu turun. Ramai lagi. Kan Baraja, kan? Jadi Anwar Ibrahim ni, dia cita-cita nak jadi PN dah lama. Kan dia nak khianati yang dia dah dapat. Kan? Kalau kita fikir cara kita mentor elok lah, kan? Kita tak maulah kita ada komen Zairil ZC, Zairil, kan? Bagus Zairil punya komen. Dia kata peguam ke, profesor ke, mereka juga pergi mengundi parti yang mereka suka. Jika tak pergi mengundi, tak guna sembang kencang. Bila dia orang parti mengundi orang pangkal, maknanya dia orang ada sokong mana-mana parti. Dia faham tak? Ya, Baraja, betul Baraja. Sebab tu dia kalau kata seorang peguam tu tidak berpihak pada mana-mana parti, bohong lah tu.
Ataupun profesor tak berpihak mana-mana parti, bohong lah tu. Dia pergi mengundi dia pangkal parti mana, maknanya ada sokong parti tu lah. Aku ada duduk bincang, aku ada mesej daripada profesor-profesor yang lebih kanan lagi profesor tu. Dia pernah jadi pengarah pada universiti, menjadi net chancellor pada universiti. Dia suruh aku terus bersuara, dia sokong aku, tapi dia kata dia tak boleh nak bersuara. Sebab kalau dia bersuara nanti susah dia, kan? Sebab dia cari makan. Kan? Maknanya walaupun kita nampak dia ni macam neutral, tak bercakap apa politik, tetapi dia pun nak bercakap, tapi dia tak boleh nak bercakap sebab dia makin jadi begitu juga kalau kita dengar seorang tu bercakap, kalau dia kata dulu dia profesor ni dia sokong kerajaan, tapi sekarang kita tak beritahu macam mana, kan? Orang ni berubah-ubah, kan? Tak boleh. Jadi macam kawan kita tadi, dia kata dia dengar cakap orang belah sana, lepas tu dia kata yang ini pula neutral, tapi cuba dengar belah sini lah pula, kan? Baru adil. Anak kalau nak sembang belah sana nak kata apa yang dia cakap tu semua betul, maknanya kita kena renung diri kita dululah. Kita punya pertimbangan ni betul ke tak? Kita dengar satu pihak je. Belah sini kita tak dengar lagi. Itu satu perkara. Kalau nak cakap bab undang-undang ni, memang mengarut dah kadang-kadang. Semua ni nak main undang-undang. Tetapi cuba kita tolak dulu hal tu, kita fikir kita nak negara stabil, kerajaan yang stabil. Macam mana kita nak buat? Apa yang Anwar Ibrahim buat tu mungkin itulah dia cara nak stabilkan kerajaan. Kan? Kadang-kadang politik ni, mereka ni macam tak ada harga diri. Kan? Ada tawaran-tawaran yang baik, dia boleh lompat je. Ataupun dia ada boleh sokong je, sign SD je. Kan? Dia pun buat macam tu. Karut. Sebab kita dah beri kepercayaan pada mereka, tapi dia tak boleh, kan? Bagi dia siapa tawaran dia pergi belah mana. Saya tak kisah belah mana pun dia boleh pergi. Jadi ada benda ni dah kita dah nampak, kan? Kena ukur sikit dah pergi sokong tempat lain. Ini pemimpin jenis apa? Jadi orang pemimpin ni kita kena ikat sikit lah, kan? Kena ikat sikit lah. Dan tambat je. Kena ajak sikit. Pandangan saya. Dia jadi presiden ni dia kena tegah lah. Dia tak boleh lembek tengkuk. Dia kena ada pendirian diri dia sendiri. Dia tak takut. Kita kena ada pemimpin macam tu. Tapi kita ada pemimpin macam tu seperti Najib. Itulah. Rakyat tak pernah bersyukur kan. Ya, bila kalah PRU14 sampai sekarang pun kita duk tengok tak stabil-stabil juga. Duk berebut juga. Duk kata aku, duk kata hang, tak kira ulama ke apa pun dah saya tengok pun dah tak tahulah Abang Raja. Saya kira doa pada Allah Ta'ala ayalah. Itulah kita mampu pun. Dia sebenarnya Abang Raja, kehidupan kita tak perlu tengok dari jauh lah sebenarnya daripada kita sendiri diri kita kan. Kita ada keluarga, macam mana kita nak rancang ekonomi keluarga kita tu. Kita ada anak kan. Contoh anak besar ni, kita nampak di rumah baik. Tapi dia keluar pada rumah, dia boleh jadi jahat bang. Abang Raja. Bila dia balik rumah, dia jadi baik. Dia perwatakkan macam mana yang berlaku di pemimpin yang atas, di bawah. Di pemimpin atas tu bagus. Tapi anak-anak yang di bawah yang jadi kerajaan pejabat tanah makan rasuah, bukan nak salah PM kot. Dia buat kerja. Dia pemimpin ni, dia percaya orang bawah ke bawah. Dia turun duit, puan ni makan, orang makan sikit. Apa tak boleh salah orang yang pemimpin atas. Kan, dia buat benda betul. Dia turun duit, tapi duit tak sampai. Orang yang makan rasuah sebenarnya banyak kan yang di bawah. Kita tu lah kadang-kadang saya duk cakap minda kita ni kena buka luas-luas. Seluas-luasnya. Kadang-kadang saya cakap kan, benda tu sebenarnya tak gaduh kita pandang jauh Abang Raja. Sedangkan kat diri kita ada tapi kita lupa. Kita nak pemimpin anak isteri kita pun susah abang. Kalau kita tak tahu bab nak memimpin keluarga ni. Tanggungjawab kita pada anak-anak. Bukan senang abang. Saya pun anak ada 5 abang. Macam-macam perangai saya tengok. Tapi anak ramai ni kadang-kadang kita letih kerja kita balik, kita happy. Tengok perangai dia ni. Sebab tu kita sebut anak tu cahaya mata. Tahu? Maksud, faham tak maksud cahaya mata?
kan. Ya, ya. Macam silap, kalau tak ada cahaya di mata kita, tak ada cahaya apa jadi gelap lah maksudnya kan. Cahaya lawan dia gelap lah kan. Mana kalau tak ada balik katalah biasa dapat anak, balik-balik anak tak ada rumah sendiri, gelap di mata, sepi tau. Itu beza dia. Ya. Tu anak-anak Ya. ubat. Sebab tu kata anak adalah rezeki. Rezeki ni bukan duit saja. Kesihatan kita, keceriaan kita, kehidupan Ya. kita, Allah macam rezeki Terima kita. kasih. Itulah dia. Ceramah kita. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Okey, cukup sekat ni cukup sekat ni. Jadi senang Betul. kita masuk lagi live. Aku pun tak mau Ya. lama dalam ni. Aku nak habiskan sikit lagi. Lepas tu apa-apa Ya. kalau IT kalau sama-sama masuk, yang bukan hang masuk mencelah nanti balik kalau ada. Okey Okey, Assalamualaikum. Abang Raja, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Itu dia. Ceramah saya hari ni ialah anak adalah cahaya mata. Pernah kita terfikir tak sebab anak dia kata ni cahaya mata. Oh, dapat cahaya mata. Hari ni aku dapat seorang cahaya mata. Kenapa isteri kita tak sebut cahaya mata? Kenapa anak cahaya mata? Okey, kita buka tajuk baru lah. Marah. Syailah kata, ada seorang profesor ni dah umur 50 tahun. Baru datang first time mengundi PU14. Tapi cakap berdegar-degar macam pandai berbenur. Memang lah. Banyak. Saya pernah bertelagah dengan satu profesor. Gila babi saya bertelagah lah. Profesor ni memang hebat. Di Universiti Malaya. Dia profesor. Dia dah sesat sikit lah. Kan. Lala saya tanya, kak ada percaya kepada rukun iman tak? Kan. Terus dia block saya. Sebab dia percaya kepada perkara-perkara yang mungkin dia rasa dia terlebih pandai. Dia mempertikaikan dalam banyak perkara. Kan. Kadang-kadang apa yang tertulis dalam Al-Quran pun dia pertikaikan. Saya kata dalam Islam ni, Islam bukan semua perkara yang mampu manusia kita fikirkan. Setengah tu Allah kata, kau percaya je lah. Dia kata, mana boleh? Kan? Saya ni profesor kan. Kita tak boleh senang-senang percaya je. Tak boleh. Tak boleh senang-senang dia percaya. Lepas saya, adalah panjang-panjang lepas saya, kau percaya pada rukun iman tak? Kenapa dia tak? Kan? Percaya pada Allah, ada kat situ. Percaya pada Al-Quran, percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat. Kan? Kau kena percaya benda tu. Jangan pertikaikan ada ke tak ada ke hari kiamat. Kau kena percaya. Tak sampai kepada pemikiran kita. Dia block saya terus lepas tu. Profesor tu. Serius saya kata profesor. Tapi dia masih, tahulah. Kalau jumpa macam berkawan jugalah. Macam itulah dia. Kadang-kadang profesor ni rasa terlebih pandai. Sampai dengan Tuhan pun dia rasa dia lebih pandai daripada Tuhan. Jahat ayat saya. Macam saya kata bukan pada semua profesor. Ada profesor yang kawan-kawan saya juga baik. Baik dengan saya. Sangat baik dengan saya. Banyak juga yang memberi maklumat pada saya. Senang semua kata isteri bidadari suami. Kalau betul macam tu, syukur. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Ada suami isteri kalau boleh di akhirat dia nak anda juga isteri ataupun suami bersama dengan dia di akhirat nanti. Itu hebatlah. Sangat hebat. Syukur anda ditemukan di dunia dan anda nak bersama di akhirat. Tengoklah macam mana. Okey. Dah tukar dah tajuk isteri-isteri ni. Suami pi cari isteri, alah menyuntik tu. Apa benda tu? Ada 4 bulan ni dia sedang di bilik kesorangan. Okey sahabat lah. Saya rasa cukup saya untuk hari ini. Saya rasa tak panjang pun. Syukur Alhamdulillah 2 jam lebih. Syukur Alhamdulillah. Apapun itulah. Saya minta pihak-pihak daripada PH terutamanya cukup sudahlah. Bukan PH dari PN. Sudahlah. Nak cari salah orang. Begitu juga mereka dalam PAS. Jangan nak nampak UMNO ni buruk sangat. Renunglah diri sendiri. Bila kita kata, bai'ah. Zaman Rasulullah ke zaman khalifah-khalifah ada bai'ah apa semua. Memanglah bai'ah. Bai'ah dia orang tu macam mana. Kita punya bai'ah kita macam mana. Mana ada bai'ah sampai boleh bercerai isteri ke talak 3. Gila babi punya ni apa punya agama yang diorang pakai tu.
Itu bukan Islam nama dia. Kan? Mengalahkan gangster tu. Itu gangster tu. Kan? Cerai sampai ke talak 3. Satu penginaian. Kan? Betul kan dalam parti tu dulu sendiri. Jangan nak konon-konon nak kata dalam UMNO ni rosak. Kan? Kita rosak, kita tegur sama kita. Kita perbetulkan. Tapi kalau anda sendiri tak nampak rosaknya parti PAS dan sebaliknya anda rasa dalam PAS tu bagus, hebat, sudahlah kan. Pergi cermin diri sendiri dulu. Okey sahabat, terima kasih. Siapa makan cili di atas pentas Raja. Sahabat tu, Osma, kenapa kau cakap tu isteri bidadari suami? Syukur, alhamdulillah. Balik rumah isteri tolong buka kasut, tolong buka stokin, kan? Tengok-tengok, buka pintu air minuman dah sedia dah kat pintu tu. Alamak, boleh buat ke Osna? Boleh buat ke? Oh, kalau cakap macam tu kena marah. Sarimah Yaakob nak isi, salah tekan tu Sarimah, saya rasa. Salah tekan tu. Bukan senang. Bidadari tu ciptaan Allah tu, kita pun tak tahu macam mana keadaannya. Takkan kita nak samakan dengan manusia. Jauh lah. Okey, terima kasih semua. Cukup saya setakat ini. Rindu Tuan Najib. Rindu Tuan Najib. Kalau Tuan Najib keluar ni kita bagi dia happy-happy lah. Of course lah kita buat sembahyang hajat, doa selamat, tapi kita nak bagi dia happy. Tiap-tiap hari dia merengkuk dalam penjara dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan lah. Sangat-sangat situasi yang tak sepatutnya dia lalui. Kan? Tak sepatutnya. Kan? Tak sepatutnya Datuk Najib lalui kehidupan yang dia lalui sekarang ni. Ini semua apabila ada pemimpin yang pandai berlakon, konon-konon dia baik, pandai dia boleh baca doa lah konon. Saya heran. Kadang-kadang saya kecewa sangat dengan PAS. Kecewa dengan PAS. Takkan dia tak nampak bagaimana Datuk Zahid diinaya. Jika anda kata anda seorang Islam, takkan anda tidak mampu untuk berfikir secara waras. Kan? Datuk Najib tu mendapat keadilan yang sebenarnya atau tidak, kan? Komen saya ketawa, tak boleh baca, censored. Kan, Datuk Najib kan, PAS ni dia biar je, dia tak bersuara pun. Kita sebagai seorang Islam nak cakap konon-konon kita ikut khalifah lah, ikut sunnah lah, ikut undang-undang Islam lah, itulah ini, cakap berdekau-dekau kan. Tapi bila seorang pemimpin Melayu, Islam, bezanya hanyalah parti saja, tapi dia tetap orang Islam, dia inaya sebegitu rupa, tak dengar suara pun daripada PAS. Kan? Dia aja. Kan? Apa salahnya bersuara? Keadilan yang macam mana yang sebenarnya Datuk Seri Najib dapat? Kan? Betul ke jalan dia? Tak apalah. Next live nanti saya nak nyanyi lagu yang Datuk Najib suka nyanyi tu. The Young One, kan? Tak apa. Next live. Okey. Sahabat, terima kasih. Terima kasih Rasalina, Gia5, Maya Jai Pakcik, Adi, Tamizi Tiger, terima kasih Osma. Apa ni jawapan kepada Osma Dang Sari. Apa khabar? Terima kasih Pendekar Sakti, Suhaila. Terima kasih sahabat. Awal Latif. Ra. Jom kita tengok akhir pasukan bola sepak penang. Tengok kat mana tu? Tengok kat mana? Boleh lah. Final saya boleh tengok lah. Final boleh tengok lah. Yang tempat ketiga ke tempat tu bagi saya tak ada mana dah. Setiap kali kita pergi, kita must go to number 1. Kita nak dapat yang nombor 1. Kan? Pasukan yang dapat nombor 2 pun kita pun tak boleh nak ingat sangat. Kan? Kita ingat pasukan yang juara je. Itu target dia. Okey, last kali. Tamizi, saja kita jadi bidadari kita di syurga. Itulah. Tak apalah.
Bidadari ni kita bukan kita yang tentukan. Kan Allah yang tentukan. Allah tahu yang lebih baik untuk kita. Assalamualaikum sahabat. Jumpa lagi. Selamat malam.